kita ni hari yang keempat untuk minggu ini. Hari ini kita akan kongsikan kepada semua berkenaan dengan how to start quantum metal, dan hari ini merupakan hari kita menjemput konsultan-konsultan. Alhamdulillah kali ini konsultan yang di ranking dealer developer untuk membuat sharing berkenaan dengan experience mereka, bagaimana mereka membahagikan masa dengan kerja hakiki, juga macam mana dia orang boleh berkongsi juga berkenaan dengan quantum metal ni. Jadi pada malam ini kita berpeluang untuk sama-sama mendengar dari tuan speaker yang kita dah jemput. Mereka ini adalah lecturer, doktor perubatan dan juga cikgu sekolah. Yang kita sedia maklum, mereka ini sebenarnya orang yang agak sibuk. Tapi macam mana mereka boleh jadi konsultan, dealer developer dekat quantum metal ni. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan dengarkan daripada mereka. Namun untuk speaker kita, Dr. Zuhairi, tidak dapat bersama dengan kita. Namun isteri beliau akan bersama dengan kita membantu membuat sharing. Sebab Dr. Zuhairi ni dia on call malam ini. So dia hantar isteri dia untuk buat sharing. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi untuk kekal mute mic. Sorry malam ni saya agak kurang sihat. So saya perkenalkan speaker-speaker kita pada malam ini yang terdiri daripada, insyaAllah kita akan mulakan dengan speaker yang pertama, iaitu Tuan Zulkarnain ataupun Cikgu Zulkarnain. Speaker kita yang kedua iaitu Puan Roshaiza Safarina ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Ina. Speaker kita yang ketiga iaitu Puan Amira mewakili speaker Dr. Zuhairi, dan juga speaker yang tak asing lagi iaitu Tuan TS Haji Hilmi Bakar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita say hi dulu kepada speaker-speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Zulkarnain. Okay, baik. Dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbeza ni dekat ni poster. Dia ada pakai apa kanta yang tu ke? Dia cikgu, gurau je. Okay, tak apa. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Saya lebih senang panggil cikgu dia. Boleh cikgu? Boleh. Cikgu Zul boleh. Cikgu Zul Right, Cikgu Zul. Cikgu Zul sekarang ni berada di mana ni? Saya sekarang berada di KFC. KFC di tempat saya sebab saya baru habis coaching, tak sempat balik. Jadi saya naik atas sekejap. Saya ada coaching tadilah. Okay, so di negeri mana sekarang ni? Sekarang saya berada di negeri Melaka. Di Melaka. Ya, cikgu bertugas dekat sekolah mana? Saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Malim, Melaka. Okey, Sekolah Malim rupanya. Alright, saya perkenalkan speaker kita yang pertama ini merupakan seorang guru di Melaka dan lebih dikenali sebagai Cikgu Zul. Beliau sebenarnya mula mendaftar quantum metal ni pada April 2022, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mula menjadi dealer pada Oktober 2022 juga. Jadi berapa bulan tu? Dalam 5 bulan 6 bulan kan. Dan terus menjadi DD, dealer developer, baru saja minggu ni. Betul tak cikgu? Minggu ni kan? Betul. Tahniah sekali lagi daripada saya cikgu. Alright, perkara pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada cikgu kerana sudi menjadi speaker kita pada malam ini. Dan saya mendapat sedikit highlight daripada cikgu ni. Cikgu ni
suka menyantuni orang. Saya tak pasti menyantuni macam mana, tapi malam ini saya nak dengar cikgu. Cikgu, kalau dekat sekolah, cikgu mengajar subjek apa ni? Saya merupakan seorang guru pendidikan khas masalah pembelajaran. Kata guru pendidikan khas lah, orang guru-guru yang mengajar murid-murid OKU, orang kurang upaya, atau lebih dikenali sebagai MBK, murid berperkeperluan khas. Jadi saya mengajar subjek bahasa Melayu lah. Agak kalau tengok kepada tuan tu agak penyabar ni, sebab tu dia boleh mengajar sekolah ni kan. Jadi cikgu, boleh tak pada malam ini cikgu kongsikan kepada kita semua bagaimana perjalanan cikgu walaupun sibuk dengan tugas hakiki cikgu. Saya yakin dah pasti cikgu sibuk dekat sekolah, dan bagaimana cikgu bahagikan masa berkongsi dengan orang ramai kan, dan jaga tim of course, sebab dapat melahirkan 5 dealer dah kan untuk naik dealer developer ni. Jadi saya silakan kepada cikgu untuk berkongsi dengan kita pada malam ini. Silakan cikgu. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba', dan selamat malam kepada semua. Salam sejahtera kepada yang bukan muslim. Salam selawat Nabi Muhammad SAW bagi yang muslim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini dalam The Gold Club bersama anak-anak Dr. Wirda dan bersama ahli-ahli yang lain. Puan kata tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Zulkarnain Abdul Rahman. Saya merupakan seorang guru di salah sebuah sekolah kerajaan di Malaysia ini. Saya menetap di negeri Melaka bersejarah, berumur 29 tahun, masih bujang untuk berkahwin lagi. InsyaAllah masih kosong lagi, dan bernetap bersama ahli keluarga lah dengan ibu bapa lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, hari ini saya nak mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama, mengambil masa sedikit untuk sama-sama dengar taujihat atau perkongsian daripada kami yang ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana perjalanan liku-liku dalam platform Quantum Metal ini sehingga mampu menjadi salah satu platform yang memberi solusi terhadap kehidupan, terhadap ekonomi, terhadap peluang yang sejagat kepada diri kita sendiri. Jadi saya mengambil kesempatan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama berkongsi tuan-tuan dan puan-puan supaya orang kata perkongsian saya ini dapat membantu, dapat membuka, dapat memberi sedikit semangat yang luar biasa kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya semangat yang paling kuat dari dalam di sudut hati dalam tuan-tuan dan puan-puan untuk buat betul-betul bersama Quantum Metal. Kerana buktinya adalah kami nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, pembuktian terhadap platform Quantum Metal ini benar-benar berlaku terhadap impak kebaikannya kepada setiap orang yang berada dalam Quantum Metal ini, kepada setiap orang investor, kepada setiap orang pelabur, kepada setiap orang yang menjadikan sebagai pendapatan. Dan dari setiap aspek ini, perjalanan untuk Quantum Metal ini sangat penting bagi mereka yang sudah memulakan langkah anda. Jangan berhenti, jangan tangisi, jangan sesekali anda toleh ke belakang lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya kata untuk memberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan pentingnya Quantum Metal ini sebagai salah satu platform yang memberi keuntungan pada diri kita. Platform yang membantu membuka jalan untuk diri kita, keluarga kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita
supaya kehidupan yang lebih baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, saya berceritakan terlebih dahulu 3 aspek pembahagian yang saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, aspek pertama, kenapa perlu quantum metal? Pertama, kenapa perlu quantum metal? Pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa perlu platform quantum metal? Inilah satu-satunya platform yang saya kira yang ada di Malaysia yang cukup memihak kepada pengguna. Yang cukup memihak kepada orang yang menggunakannya. Sebab apa? Sebab sebagai dalam quantum metal ini, dia punya keuntungan, dia punya kaedah, dia punya style, dia punya bentuk, dia punya sistem, semuanya cukup memberikan kebaikan pada setiap yang mengambil tempat platform ini. Cerita saya kenapa saya kata quantum metal, saya membuat kajian sebelum bersama quantum metal selama 36 hari. Selama 36 hari saya membuat kajian. Saya bukan orang yang sangat mudah untuk percaya sebab beribu-ribu MLM, beribu-ribu program, beribu-ribu perniagaan yang telah saya dapat daripada rakan-rakan yang cuba nak approve saya, sekalipun tak pernah saya masuk. Quantum Metal lah satu-satunya platform yang berjaya menembus pintu hati saya untuk melaksanakan perniagaan ini dengan betul dan cepat dan tepat. Quantum Metal ni tuan-tuan dan puan, jika anda dah menjadi dealer, jika anda dah menjadi introducer, setkan dalam minda kita bahawa Quantum Metal ini adalah satu platform yang boleh memberikan kemudahan kita berniaga secara, orang panggil kalau dalam bidang pendidikan, kita panggil merentas kurikulum. Kalau dalam pendidikan kita panggil merentas kurikulum. Kalau dalam perniagaan, kita panggil merentas perniagaan. Merentas perniagaan bermaksud adalah semuanya di hujung jari kita. Orang lain buka berniaga, nak berniaga emas, kena set up kedai, kena set up CCTV, kena set up segala benda, semua set up, pasang pekerja, pagi-pagi kena start kereta, datang, bawa buka kedai, tunggu datang. Tetapi di Quantum Metal ini, umpama kita sendiri ada kedai. Cikgu Zul, awak ada berniaga apa? Saya ada berniaga emas, saya ada kedai emas. Mana kedai emas? Emas awak? Ini dalam telefon ni? Ini kedai emas saya. Anda boleh post, anda boleh beri kepada seluruh manusia menekan teknologi yang ada. Itu pertama. Kenapa kita pilih Quantum Metal? Keduanya, saya nak bagi kepada tuan-tuan dan perempuan, bagi mereka yang sudah berada pada tahap introducer maupun dealer. Jangan anda sesekali menoleh ke belakang. Jangan anda sesekali bergerak atau pandai ke belakang atau berhenti, tuan-tuan dan perempuan. Perjalanan untuk mencapai ke dealer dan developer bukanlah perjalanan yang sangat mudah sebenarnya. Bukan perjalanan yang sangat mudah. Tapi suka untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan, kenapa perlu kita teruskan, kerana di Quantum Metal ini, inilah jalan yang paling mudah sekali untuk kita mendapatkan pendapatan dan keuangan kita secara pasif. Secara pasif, tuan-tuan dan perempuan. Sangat penting, sangat bagus kerana apabila kita berada dalam platform Quantum Metal ini, apabila kita sebagai introducer, apabila kita sebagai dealer, kita hanya mempromosi sahaja. Mempromosi. Langkah pertama adalah promosi. Bahan, ayat, semua dah diberi. Macam-macam Dr. Wee dah bagi, macam-macam kita beri. Tetapi, adakah kita konsisten untuk memberi? Adakah konsisten untuk kita post? Adakah konsisten kita masukkan ke dalam semua media sosial kita? Tuan-tuan dan perempuan, jangan ketuk pintu orang. Tetapi biar orang ketuk pintu kita. Jangan ketuk pintu orang, tetapi biar orang ketuk pintu kita. Tuan-tuan dan perempuan, Cikgu Zul, macam mana nak bagi tahu biar orang ketuk pintu kita? Yes, kalau nak memberi orang ketuk pintu kita, kita mulakan dalam hati kita dengan mendidik. Hadirin sekalian, kepada semua konsultan-konsultan yang mulai pada malam ini, tolong letak dalam hati anda mendidik. Educate people first. Educate people. Sharing kepada people. Didik people tentang kepentingan emas. Kenapa perlu ada emas? Kenapa perlu ambil emas? Kenapa perlu beli emas di Quantum Metal? Kenapa perlu melabur emas di Quantum Metal?
Itu adalah perkara yang paling pertama sekali yang anda perlu lakukan, iaitu educate people. Didik manusia. Macam ni Cikgu Zul, saya tak kenal masa awak post kat semua media sosial awak dengan menggunakan copywriting mendidik. Hari ini orang A baca. Hari kedua orang A baca. Hari ketiga orang A baca buat tak tahu. Hari keempat still lagi mendidik, dia pun baca tak tahu. Hari kelima dah baca, macam kena kat aku pula. Hari keenam baca lagi, buat tak tahu lagi. Hari ketujuh post lagi, buat baca lagi. Hari ke-8 baca-baca, yelah, sampai orang yang baca tu terdetik dalam kepala ni, yelah, terus dia akan Assalamualaikum, Assalamualaikum Zul, Assalamualaikum Tuan. Sampai tahap macam tu. Itu tips yang pertama. Semua konsultan tolong buat secara istiqamah. Sungguh-sungguh. Ya, betul. Buat betul-betul. Postkan tentang educate people. Bagi tahu, mudah je tuan-tuan dan puan. Ada GSA, ada GE, ada GCA. Apa GSA ni? Apa GEE ni? Apa GCA ni? Guna ayat yang paling mudah. Guna ayat yang paling mudah. Tangkap fikiran manusia. Tangkap fikiran audien. Supaya apabila mereka membaca, mereka dapat tahu, oh inilah kebaikan dia. Oh, ruginya aku tak dapat. Ruginya. Hujung sekali, ayat hujung sekali, pastikan anda matikan dengan ruginya anda. Ruginya anda. Ruginya anda. Ruginya. Andainya anda tidak, jika anda tidak join, masalah. Jika anda tidak, guna perkataan-perkataan yang menunjukkan bahawa jika anda tidak join, mungkin anda ketinggalan. Jika anda tidak bersama, mungkin anda orang. Guna ayat-ayat penutup yang begitu dalam setiap post media sosial kita. Supaya bila hari-hari kita tasak macam itu, insya-Allah 100 orang yang baca, insya-Allah 10 yang akan datang ketuk pintu anda. Kebiasaannya orang yang ketuk pintu anda, dia akan terus masuk dan berminat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana saya menceritakan saya dari introducer bergerak ke dealer, dealer bergerak ke dealer developer. Saya mengucapkan terima kasih kepada saya punya yang memperkenalkan saya kepada Ultimator, Cikgu Sadia. Cikgu Sadia, Kak Sadia ni antara orang yang hebat. Orang Sadia dan antara orang yang hebat yang ternama di Melaka. Kira jutawan lah. Jutawan ke? Dia dealer developer. So, dia bakal tak berapa lama lagi dia bakal menjadi merchant di Melaka ini dan kami menunggu InsyaAllah, amin. Kami menunggu untuk beliau orang yang pertama membuka office di Melaka, insya-Allah. Saya akan menjadi sayap kiri sayap kanannya lah, insya-Allah, untuk bersama-sama dengan Cikgu Sadia. Dan dia lah memperkenalkan saya tentang quantum metal ini. Pada asalnya saya yakin bahawa Kak Sadia ni dia memperkenalkan saya supaya saya buat benda itu dan saya sedang mencari platform. Sebelumnya adalah benda lain yang saya dia offer tapi saya kurang terima, saya kurang untuk dapat. Tapi kali ini alhamdulillah saya sudah bersama dengan dia satu level, dia developer, dan insya-Allah moga-moga Kak Sadia terus melangkah ke sebagai merchant, insya-Allah. Okey, kita sambung yang ketiga. Ada masa lagi ke Huda? Ada masa lagi kan? Panjang pula rasanya. Boleh sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Yang ketiga tuan-tuan, pergerakan saya daripada introducer kepada dealer kepada merchant, semuanya ini adalah menggunakan strategi. Tuan-tuan dan puan-puan, jika anda dah naik introducer, jika anda naik dealer, dia ada developer, anda tak buat apa-apa, anda tak ada strategi, anda tak ada perancangan, jangan bermimpi untuk anda naik pangkat. Jangan bermimpi untuk naik pangkat. Pastikan strategi itu adalah strategi yang paling dekat dengan anda. Apa strategi yang anda perlu lakukan? Contoh, semasa saya introducer, saya senaraikan sebanyak 50 orang yang berautoriti yang saya rasa dia boleh keluarkan 1,400. Dia boleh keluar dan diterbuka. Saya senaraikan. Pensyarah saya, kawan saya, cikgu saya senaraikan. Saya boleh senaraikan 50 orang yang untuk kita dapatkan 30k sale. Ini saya bagi tips kepada. Jadi semua trainer-trainer semua yang dealer-dealer, semua yang introducer boleh senaraikan 50 ke 100 orang yang awak rasa dia ada duit 1,400. Dia ada simpanan ni. Yang awak rasa dia adalah individu yang boleh keluar 1,400, 1,500 bila awak memberi penerangan. Senaraikan. Senaraikan 50 orang hingga 100 orang. Satu hari itu senaraikan. Okey, kemudian daripada 50 ke 100 orang itu pecahkan, keluarkan. Okey, 6 orang ni aku nak mesej nak jumpa.
pada hari ini, 6 orang lagi pada esok malam, 6 orang lagi pada esok. Mesej maklum kat dia. Kongsikan dekat dia. Kau nak dengar tak? Kau nak bagi tahulah. Ni kalau betul-betul cara yang awak nak agresif lah. Orang yang awak rasa boleh untuk awak share dan insya-Allah dia boleh terima. Kemudian sharekan. Dan insya-Allah dalam 50, 60 orang, 100 orang tu, 30, 40 mesti sangkut. Mesti sangkut tuan-tuan dan puan-puan. Mesti berjaya. Dan mereka insya-Allah 1,400, 1,500 insya-Allah bagi orang-orang yang ada duit, yang berada kelas tengah, mereka yang terbuka, yang ingin membuat investment, mereka boleh laksanakan. Layakkan diri anda secepatnya sebagai dealer. Pentingnya untuk jadi dealer ni tuan-tuan dan perempuan sebab dia memberi kebaikan kepada kita, dapat payout, dapat commission dan kita dapat mampu menjana keuntungan atau menjana pendapatan melalui payout tersebut. Kita keep sharing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selepas share itu tersebut, senaraikan lagi 50 orang. Siapa yang boleh buat tu? Yang anda post di semua media sosial tu, post tetap istiqamah. Ini senarai untuk langkah kedua, gerak yang kedua. Bila anda dapat tahu, jadikan pada orang tersebut supaya mereka tahu okay, ini kebaikan. Show the result. Show the result. Show the result. Supaya apa yang ada kejadian, apa yang ditunjukkan dengan hasil, insya-Allah orang akan lebih percaya dan orang akan lebih ikut. Dan saya kira kalau anda sebagai dealer ataupun introducer, anda pastikan bahawa anda kuasai sebetulnya produk yang ada. Anda dapatkan kefahaman yang betul-betul faham. Saya suka apabila seseorang introducer, seseorang dealer itu dia faham dengan cara dia sendiri, dengan cara yang paling mudah untuk diterangkan orang. Penting supaya bila kita terangkan orang dengan cara yang paling mudah. Jangan berbelit-belit, pusing sana, pusing sini. Cari ringkas. Ini produk 1, ini produk 2, ini produk 3. Itu saja produk dalam quantum metal. Paling ringkas kalau boleh. Itu penting tuan-tuan dan puan-puan supaya kadang-kadang orang tak nak dengar pun banyak-banyak. Dia nak dengar apa dia punya hujung. Hujung dia apa? Hujung sekali, hujung dia begini, hujung dia begini, hujung dia begini. Itu kadang-kadang orang nak dengar. Selepas dia bersetuju, dia daftar apa semua, baru kita masukkan ke dalam grup support kita. Kena ada training. Dan peringkat yang terakhir saya buat kepada tim saya adalah kita juga kena kumpulkan semua orang bawah kita di dalam satu grup. Dan kita kena ada engagement. Setiap hari kena ada engagement dengan orang-orang yang jadi kita punya introducer ataupun dealer. Supaya mereka tahu ada masalah dirujuk kita, kita selesaikan. Ada masalah dirujuk kita, kita selesaikan. Bila anda jadi dealer, bila jadi introducer, pastikan anda bertanggungjawab terhadap orang-orang bawah yang anda bawa bersama. Itu sangat penting. Ya, itu sangat penting kerana perjalanan untuk orang yang megang sebagai dealer atau dealer developer, dia penting untuk membawa anak-anak dia bersama. Yang paling penting adalah penyelesaian masalah, pemberian masalah. Bagaimana masalah yang wujud, kita sebagai orang atau bapa atau mak yang paling utama dalam grup kita mampu menyelesaikannya. Itu penting tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang terakhir dari saya, semoga dapat membuka hati tuan-tuan dan puan-puan sebagai dealer, sebagai dealer developer, sebagai introducer. Ingat, inilah peluang yang ada pertama kali di Malaysia. Selagi peluang ini ada, tuan-tuan dan puan-puan, ambillah sehabis baik. Gunalah sehabis baik. Mungkin peluang ini akan datang tidak ada. Mungkin peluang ini akan ada dalam masa 1 tahun, 2 tahun saja. Mungkin peluang ini mungkin ada dalam masa 10 tahun. Mungkin ada dalam 20 tahun sahaja. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya supaya tuan-tuan dan puan mampu mendaki di pundak yang tertinggi sekali, sebab sistem yang ada di dalam quantum metal ini adalah siapa yang berusaha, kamu yang berjaya. Siapa yang kerja lebih, kamu dah dapat lebih. Siapa yang buat paling terbaik, kamu akan dapat yang paling terbaik. Dan yang terakhir sekali, saya berharap kepada semua dealer, consultant, introducer, sebagai seorang peniaga, sebagai seorang yang menjadi ahli perniagaan, pastikan kita perlu menghormati antara satu sama lain. Jika ada kekhilafan, jika ada kekasaran, kesalahan, tolong tuan-tuan dan puan-puan
bincanglah terlebih dahulu. Ilmu besar macam mana pun, tapi hebat macam mana sekalipun, tapi tak datang dengan adab tuan-tuan dan perempuan, tak bermakna pun kedudukan tuan-tuan dan perempuan. Percayalah, kejayaan yang paling besar adalah apabila anda menyantuni orang lain dengan hati dan sikap anda yang paling terbaik sekali. Santuni orang, tolong orang, insya-Allah Allah tolong kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Huda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sama-sama cikgu. Penuh semangat. Perlu cikgu lap dulu. Dia lain macam cikgu BM ni yang ayat dia. Dan cikgu saya nak tarik perhatian kepada semua sekali. Memandangkan cikgu menyentuh berkenaan adab, berkenaan emosi, berkenaan dengan sikap kita tadi kan. Sebenarnya EMAS itu sendiri pun ada maksud dia. Betul. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, E adalah emosi kita. M minda kita. A adab seperti mana yang cikgu sentuh, dan itulah yang paling penting. Dan sikap kita yang menentukan tindakan kita, mustahil ke boleh. Jadi buatlah sungguh-sungguh macam cikgu Zul pesan tadi. Alhamdulillah. Jadi macam yang cikgu Zul sentuh tadi, perlunya kita mencari pendapatan tambahan. Lebih-lebih lagi, sewaktu COVID tempoh hari melanda, ramai orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan. Jadi menjadi risiko kepada kita hanya mempunyai satu sahaja sumber pendapatan. Jadi untuk itu bermula sekaranglah kita perlu cipta pendapatan sampingan, pasif dan pelaburan ni. Jadi salah satu di antaranya menjadi konsultan dekat quantum matter ni. Seronok kan Cikgu Zul dekat quantum matter ni? Betul, sangat seronok. Hebat cikgu pun pandai bisnes. Alright Cikgu Zul, terima kasih. So kita akan beralih ke speaker yang kedua, iaitu speaker. Seorang speaker juga merupakan seorang cikgu. Dan speaker ini nama dia panjang sikit lah. Nama dia panjang sikit. Cikgu, apa nama dia panjang ni? Cikgu mana ni? Dah ni ke belum ni? Cikgu Ina ada tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kuatkan suara sikit tak, Cikgu Ina? Cikgu Ina ni nama penuh beliau adalah Cikgu Roshaiza Safarina. Saya nak panggil Cikgu Ina terus saja ni. Panjang sangat nama ni. Kan tersalah pula kan sebut banyak kali. Betul kan saya sebut cikgu? Betul dah. Cikgu Ina bertugas di mana tu? Saya bertugas di Selangor, asalnya Pasir Mas Kelantan. Lati ke? Ya. Di Kampung Lati ke? Saya Kampung Repek. Kampung Repek. Ini ni kawan adik saya ni. Betul. Adik saya kawan adik kita. Right. Saya bila nampak je cikgu naik Didi, wah inilah orang yang ditunggu-tunggu kan. Tak sempat bertegur sapa lagi, tak apa kita bertegur sapa dekat Zoom. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu puan speaker, Cikgu Ina ni mula join pada 26 hari bulan 2 2022. Mula menjadi introducer pada bulan 3. Kenapa jadi gitu tu? Dan kita akan dengar kejap lagi penjelasan daripada Cikgu Ina. Dan Cikgu Ina ni dia jadi dealer pada 22 hari bulan 4 tahun lepas. Dan Alhamdulillah pada 19 Mei yang lepas, beliau telah pun berjaya ke ranking dealer developer. Tahniah lagi sekali Cikgu daripada saya. Okey, terima kasih sudah. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Ini kali kedua sebenarnya saya bercakap secara online dalam sesi QM. Oh, ya ke? Ya, ni kali kedua sebab saya kebanyakan customer saya pun, klien saya lebih kepada offline sebenarnya. Okey, saya nak share, macam mana saya nak share ni? Okey, jadi sementara kita tunggu cikgu share. Sekejap cikgu ni dah jadi kos, okey boleh share. Sementara cikgu Ina share screen, saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan,
mohon kekal mute semasa Cikgu Ina berkongsi. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada nak tanyakan soalan, boleh tulis di ruangan chat. Dan ambillah peluang ketika ini untuk tulis nota yang tuan-puan dapat. Apa tips, apa poin-poin penting yang dikongsikan oleh puan speaker. Orang kata kita tulis lagi kita mudah ingat. InsyaAllah cikgu pastinya akan suka bila dia reda ilmu yang dia kongsikan tu dia mudah dapat kat kita, insyaAllah. Lepas tu kita boleh aplikasikan dia. Okey Cikgu Ina, silakan. Nanti kongsikanlah perjalanannya macam mana. Cikgu Ina akan kongsikan kita, paparkan kepada kita video terlebih dahulu. Tengok nak berkongsi pada malam ini pun dia buat persediaan. Okey, nampak tak? Nampak tak? Dah. Okey, baru ada gambar. Nampak. Okay. Ini perjalanan saya lah. Okay, nama saya Rusaiza Safarina, Cikgu Rusaiza Safarina binti Muhammad Razali. Okay, saya berasal daripada Kelantan, Pasir Mas Kelantan. Dengan Dr. Mida. Rezeki dengan Cikgu Akmal kan. Saya memang kaki bisnes daripada dulu lagi. Jalanku masih panjang dan satu yang ku tahu pada akhir jalan mulai saat melangkahkan kaki segera tantangan udah mari sini terseok mata kaki bagi mata hati. Okey, terima kasih. Semasa video tadi agak kurang jelas. Sebelum ni Cikgu Ina ada buat bisnes apa Cikgu Ina? Okey, saya buat bisnes macam-macam lah juga. Okey, sekejap saya nak buka ni. Saya nak pergi balik kepada screen. Sekejap ni. Okay, sementara kita tunggu Cikgu Ina share ni, boleh tak macam Cikgu Zul tadi tuliskan nama media sosial Cikgu. Jangan lupa follow trainer Huda juga. Facebook Nurul Huda Hamid. Boleh share kita sama-sama kongsikan media sosial supaya kita boleh sama-sama menyokonglah. Saya stop share. Okey. Saya mula diperkenalkan tentang QM ni pada 28 hari bulan 11 2021. Masa tu saya belum tahu secara lanjutlah, cuma tahu QM. Okey. Lepas tu bila saya dah dapat berkenaan dengan QM ni, saya berjumpa dengan secara online. Saya tanya Didi Akmal lah, upline saya Didi Akmal berkenaan dengan QM. Lepas tu dia terangkan secara ringkas. Saya ambil masa jugalah sebab benda baru dan saya pun baru dengar, tak yakin lagi masa tu. Pada 26 setelah saya dapat info daripada Cikgu Akmal 26 hari bulan 2 tu, saya terus join dengan Cikgu Akmal. Lepas bila saya join, seminggu saya tak tidur malam. Sebab saya fikirkan ada ke bisnes macam ni. Sebab saya nampak benda tu boleh bawa saya pergi jauh dengan QM ni. Jadi saya pun mula ingin jadi introducer lah, sebab masa tu tahu je kalau jadi introducer dapat komisen untuk diri sendiri. Okey. Bila dapat komisen untuk diri sendiri tu, saya tak fokus lagi pada GAE sebenarnya. Saya cuba yang GSA dulu. Saya beli RM10. Lepas tu saya beli lagi. Lepas tu saya keluarkan satu fizikal yang 0.01 gram. Yang paling sikit. Sebab saya nak tahu telus ke tak telus. Sampai ke tidak. Lepas tu bila dah sampai yang fizikal tu, okey, saya pun
yakinlah. Saya kata okey boleh terus. Okey. Lepas tu saya try pula yang QME yang chef yang untuk QME tu saya tak target lagi yang GAE sebenarnya. Lepas tu saya beli yang QME dulu. Okey, bila saya beli QME baru saya target QME lah. Saya memang setiap bulan masa sebelum tu saya memang beli QME lah, setiap bulan saya akan beli. Sampai 3 bulan QME ditutup. Saya pun GAE lah. Masa tu saya pun buat GAE sebab nampak dealer dapat 7%. Okay, bila saya buat GAE tu, dia ada cara dia kan. Okay. Masa tu saya tak share lagi dalam FB. Saya tak media sosial, saya belum. Ni lagi cuma saya bagi tahu family, kawan-kawan secara offline sahaja. Lepas tu bila saya yakin sikit, saya pun mula share dalam WhatsApp group, status WhatsApp lah. 2 tu je. Lepas saya share tu, saya bertambah yakin bila orang yang pertama bagi respon tu adalah dealer yang pertama saya. Dia kata okey, melalui telefon kita sembang-sembang je. Okey, dia nak join. Terus dia join. Bila dia join tu, saya kata wah, boleh ni lah, sebab saya kalau secara online ni saya confident untuk bercakap secara online ni saya kurang yakin sikit. Jadi saya lebih suka offline sebab saya suka orang bertanya. Saya suka bila orang tanya saya tahu nak jawab. Okey. Sebab kalau kalau orang tak tanya saya tak tahu kat mana dia tak faham. Kalau dia tanya saya tahu kat sini tak faham. Kat sini saya boleh cerita. Lepas tu bila saya buat GAE tu, yang mula-mula saya beli ialah GAE 5 sebanyak 5 unit. Saya bagi tahu Akmal saya dah beli GAE 5 unit. Masa tu sambil-sambil saya buat jadi introducer ni, masa saya jaga SPM. Masa tu saya jaga SPM. Dalam tempoh saya menjaga SPM tu lah saya jumpa Akmal, saya buat jadi introducer. Lepas tu bila saya buat introducer, bila saya beli GAE 5 tu saya nampak beli 100 dapat 400. Okey. Saya beli 5. Lepas tu saya belajar sebab masa tu saya pun masih dalam pembelajaran. Jadi kalau ada kesilapan tu saya betulkan bila saya melakukan macam ni cara dia, macam ni. Bila saya alami sendiri, jadi bila saya nak kongsi dengan orang saya boleh belajar daripada pengalaman saya tu, saya akan share cara dia macam ni lah. Sebab kita boleh terang, sebab bila kita lalui ketiga-tiga produk yang ada dalam QM, kita boleh kongsikan pengalaman kita tu untuk dijadikan panduan bagi orang lain. Okay. Lepas tu step untuk jadi GAE tu perlukan 5 orang. Masa tu saya rasa macam mana cara saya pun rujuk jugalah pada Dr. Vida, rujuk kepada Didi Akmal. Saya banyak bertanya lah masa mula tu, memang saya banyak bertanya. Tak kira masa, memang saya bertanya sebab saya dah tak boleh nak tidur seminggu ni, saya tak boleh nak, orang kata dalam kepala saya ni dah datang macam-macam strategi. Okay. Hai. Bila lahir dealer pertama, dealer kedua, ketiga, keempat dan kelima, alhamdulillah mereka adalah secara offline. Yang mana ibarat macam menyerah diri untuk menjadi dealer. Mereka okey, saya ada banyak macam mana cara jadi dealer. Jadi menyenangkan saya. Jadi saya cuma perlu terang ajar yang basic yang mana ni. Lepas tu mereka dah boleh bawa pendekatan untuk jadi dealer tu lah. Alhamdulillah saya dipermudahkan untuk dealer saya. Sebab masa tu saya pun fikir mungkin saya dengan rela dengan Didi Akmal tu Allah mudahkan saya untuk dealer-dealer saya pula. Okey. Bila dah jadi dealer, saya pun mula start share dalam media Facebook. Masa tu bila dah ni saya rasa okey, yakinlah boleh share dalam Facebook. Masa tu saya pun sebab kekangan masa ni memandangkan saya cikgu yang ajar form 5. Lepas tu
Jadi komitmen untuk macam hakiki itu diutamakanlah. Jadi bila saya penjawat awam, saya terikat dengan etika kerja yang mana media sosial ni lepas pada waktu bekerja. Jadi saya lepas waktu bekerja saya dari segi komited untuk macam setengah orang tu dia ada pagi, tengah hari kan. Jadi saya kalau pagi tu memang saya tak ada ni. Lepas melainkan hari cuti. Lepas tu lepas waktu kerja barulah saya share di media sosial. Lepas tu yang tip yang saya nak bagi pula, kalau dekat WhatsApp group ataupun status WhatsApp tu memang saya konsisten lah share. Setiap kali macam saya ada benda saya nak cakap free je, saya share. Saya share. Lepas tu saya ringankan mulut sebab saya ni jenis suka offline kan. Jadi saya akan ringankan mulut untuk berkongsi tentang QM. Saya akan target, okey. Kalau suri rumah saya akan lebih tekankan kepada GCA. Kalau student pun GCA sebab mereka tak ada income tetap. Kalau saya jumpa macam kawan bisnes ataupun orang bekerja, saya akan cerita tentang GAE. Bila GAE ni, saya tengok orang tu berpotensi, saya akan cerita GAE 10. Kalau orang yang saya tengok macam dia ni, saya tengok keadaan lah. Saya akan terangkan GAE 5. Saya tengok kalau suri rumah tapi dia nak melabur, saya tekan kepada GAE 5. Saya akan targetkan siapa sasaran saya. Macam mana saya nak target dia untuk dia join QM. Sebab saya tak boleh target, okey semua orang ada duit lebih. Tak ada. Sebab ada suri rumah, saya tahu kejiranan saya macam mana situasi dia. Okey. Lepas tu, kalau kelas online, join kelas online, kalau kita tak sempat, kadang-kadang waktu hari bekerja, kita tak sempat untuk join malam dah penat, jadi kita dengar yang rakaman. Rakaman tu dengar. Lepas tu, apa yang Dr. Vida sarankan, contoh buat pamphlet ke, buat baju ke, business card ke, flyers, semua saya buat, semua saya order dengan Dr. Vida. Dengan bahan-bahan tersebut tu, dia memudahkan perjalanan saya sebenarnya. Sebab kalau yang offline, yang datang berjumpa dengan saya pergi berjumpa, saya akan bagi pamphlet, bagi apa-apa bahan yang bersesuaian. Jadi secara tak langsung mereka apa bahan-bahan yang kita bagi ni mereka jadi macam sukalah sebab kita bagi kan. Jadi mereka pun boleh tengok, mereka pun boleh edarkan kepada yang lain sebab saya akan bagi ekstra untuk bagi sokongan kepada mereka. Lagi kalau kita gembira dapat komisen, kan, bila kita gembira dapat komisen, kita cuba kongsikan. Sebab saya sekolah, komisen saya tu biasanya saya murid lah. Lepas tu kalau income pula yang komisen tu saya untuk family tu ada, untuk adik-beradik, untuk kawan. Tengoklah keadaan macam. Sebab kita nak bagi tahu bahasanya duit boleh apa? Duit ni kita dapat melalui QM ni kita boleh sikat untuk dirasai oleh orang sekeliling kita. Lepas tu apa-apa kalau tak ada semangat yang saya share video tadi tu, kalau saya rasa down, ada tahap je saya macam kita sibuk dengan komitmen lain. Jadi bila rasa macam down, saya akan cuba join. Sebab saya suka cari ikuti program yang dianjurkan oleh QM. Saya pergi bengkel dia ke, pergi majlis yang dianjurkan oleh QM, ataupun jumpa dengan orang-orang hebat dalam QM. Bila bersemuka dia aura dia lain. Aura dia positif sebab kita dalam lingkungan tu, dalam lingkungan orang yang sama dalam QM. Jadi secara tak langsung kita akan dapat aura dia. Aura orang positif kan. Bila pergi open house rumah Dr. Vida hari tu, wow, tengok bestnya, balik tak boleh ni, nak kena jadi Didi. Macam tu. Bila pergi je introducer, pergi je majlis, tak boleh ni, nak jadi ni. Jadi secara tak langsung dia membakar semangat untuk kita menjadi yang lebih baik. Tu yang sebabnya saya
kalau apa-apa program dengan QM yang boleh saya pergi, saya cuba ikhtiarkan pergi. Sebab saya nak dapatkan aura tu lah. Walaupun dengan yang orang kata di apa grup sebelah ke apa kan semua kan, tapi bila jumpa kat sana kita macam jadi macam family. Family QM macam tu. Jadi kita boleh masuklah walaupun dengan grup lain pun. Dalam QM yang penting teamwork lah. Teamwork yang mana kalau ada yang bertanya yang nak minta diajar, saya boleh je. Sebab saya ni lebih kepada offline sebenarnya. Klien saya pun kebanyakan secara bersemuka. Okay. Kalau untuk orang-orang baru, klien-klien baru ke, saya galakkanlah adalah bahan-bahan untuk kita present pada klien. Walaupun pamphlet ke, ada file. Saya hari tu sebelum ni di-sharekan untuk ada file sendiri, file berkaitan dengan QM. Memang saya ada file tu, saya buat, saya tempahlah file untuk print apa semua. Saya buat file tu. Bila berjumpa dengan klien, saya buat file. Sebab kadang-kadang bila bawa laptop ni, dia susah. Jadi yelah, walaupun kita laptop touchscreen, kadang-kadang customer kita, klien kita tu segan nak sentuh kan. Bila dengan buku dia orang dapat sentuh lah. Sentuh buku file kita semua. Lepas tu dapat tengok dengan jelas. Itu. Dan saya pun sediakan business card. Bila lepas jumpa saya bagi business card, bagi pamphlet. Okay. Okay. So gunakan bahasa sungai yang ada saya gunalah bahan-bahan yang disyorkan oleh Dr. Wida. Jadi selalulah kena ada. Cikgu boleh tak saya tahu, cikgu dah berkahwin? Saya dah berkahwin, anak baru 5. Cikgu saya cikgu perniagaan sebenarnya. Anak-anak murid ya ke? mana tahu. Patutlah, hebat. Aduh, alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan boleh ajukan di ruangan chat. Jadi, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Ina kerana berkongsi dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, nanti kalau berjumpa saya bolehlah tegur sama ni. Kadang-kadang saya tak perasan yang mana satu ni. Tapi dah tengok ni, insyaAllah saya akan kenal lah. Jadi kita berjumpa kot hari Sabtu ni. InsyaAllah berjumpa, saya pergi. Pergilah dapat aura. Saya suka. Saya nak dapat aura sebab saya nak bagi semangat. Kadang-kadang kita lama-lama kan perniagaan bisnes ni terapi. Bila saya bila saya rasa susah macam stres, bila saya buka QM ni, saya buat bisnes ni, saya rasa macam terapi kita, terapi minda. Ada orang suka hiking, ada orang suka melancong, tapi perniagaan bisnes macam ni terapi untuk minda saya. Lain macam ni. Nak macam mana kalau dengan QM ni memang jadi segar. Cikgu, saya suka highlight dekat sini sebab Dr. Wida pernah share tau. Dia kata kalau kita tak boleh nak tidur malam dalam seminggu tu sebabkan oleh QM, insyaAllah cepat naik macam. InsyaAllah, amin. Cikgu, kita ada satu soalan daripada Puan Suzy. Dia tanya, dalam file tu cikgu letak bahan-bahan apa? Yang bahan-bahan bila Dr. Wida dia ada share tau sebelum ni, bahan yang mana merangkumi daripada latar belakang syarikat, statement pendapatan, cara nak naik pengiraan akaun tu dia bagikan dalam dekat 100 slide jugalah, tapi saya print dengan buku. Sekejap saya ambil contoh ada. Puan Susi nak tengok contoh, boleh tunjuk kat sini. Alhamdulillah. Sekejap saya tunjuk contoh. Sekejap saya ambil contoh. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu sekejap cikgu nak ambil. Cikgu. Tengok cikgu. Alhamdulillah, dapat juga kita berkongsi, dapat ilmu dengan cikgu malam ni. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk follow media sosial. Boleh follow saya juga. Kat mana ni? Kat mana? Sini. Follow saya. Tolonglah komen-komen sama-sama kita kan. Jadi macam cikgu Roshaiza Safarina ni pun ada Facebook. Saya nampak Facebook dia. Boleh follow. Untuk cikgu Zul tadi,
Nama FB saya Nurul Huda Hamid. Okay, dan untuk lain-lain media sosial boleh follow channel Huda. Like channel Huda, boleh jumpa insyaAllah. Cikgu Zul masih ada di ruangan Zoom belum? Kalau ada, mungkin boleh bagi tahu nama media sosial. Saya nak tunjuk bahan yang saya buat lah. Okey. Okey, yang pertama nampak. Admin mungkin boleh spotlightkan. Okey. Ni Udah. file yang merangkumi semua maklumat. Saya bawa benda ni. Lepas tu kat dalam ni, yang ni buku yang beli dengan Dr. Vida kan? Ni betul. Klikkan pada file. Okey. Sebab kadang-kadang bila kita jumpa ada yang nak tahu buku, ada nak select file. Dalam file ni saya print, saya tempah lah sebab kalau print sendiri ni tak cantik. Bila kita tempah cantik sikit. Okey, yang ni dia adalah berkenaan dengan QM, kenali QM. Saya bawa semua ni. Tapi kita kena bila dah kena update lah. Contoh ada perubahan apa-apa kita kemas kini balik. Ni saya print lah buat macam ni dalam folder macam ni. Setiap kali saya jumpa orang klien memang saya bawa benda ni. Lepas tu untuk ni sebab kena jadi QM, step-step dia ni memang detail dalam ni. Saya ke semua dealer, income, merchant apa semua. Sampailah slot reseller. Dia macam slide PowerPoint lah cikgu. Ya, saya print. Lepas tu dengan yang kita sendiri, macam yang saya evidence diri sendiri kan, sebab orang kita nak bagi kita yakin lagi pada orang, kadang-kadang kita share dengan orang lain punya kan, tapi yang saya punya saya tunjuk okey, yang ni saya beli dengan RM10 ada bukti RM10. Lepas tu yang saya beli keluarkan fizikal pun ada, beli JA 10 pun ada, berapa JA 5 pun ada, layout sendiri pun ada. Lepas tu pamphlet pun saya bawa. Okey. Alright. Saya buat. Okey. Semua bahan bantu bawa bahan bantu saya bawa. Lepas tu business card pun saya bawa. Ini tips yang kita boleh diruvasi orang kata. Tuan-tuan dan perempuan. Untuk berjaya ni macam-macam usaha kan. Sebab bila orang jumpa kita, kita tak nak dia balik tangan kosong. Sekurang-kurangnya buat balik pamphlet dengan business card kita pun dah okey dah. Alright. So, ada yang bertanya kat mana nak dapat slide ni. Untuk Tuan Ahmad Rifki. Tuan Ahmad Rifki boleh cuba dapatkan di dalam grup Telegram ataupun di grup WhatsApp Dr. Vida. Right, so kita dah pun melebihi waktu sebenarnya. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak kepada Cik Didi Ina. InsyaAllah kita akan beralih kepada speaker yang ketiga, iaitu okey, Cik Ina, ada apa-apa nak cakap? Tak ada, terima kasih. Manfaatlah ilmu, saya pun dapat ilmu daripada QM juga. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, so speaker yang ketiga merupakan seorang doktor perubatan kanak-kanak dan sekarang ini sedang sambung kepakaran. Beliau mula bergiat dalam QM ni pada Mei 2022 dan pembelian kali pertamanya adalah pada raya tahun lepas. Selepas 2 bulan beliau naik menjadi dealer lah. Dan nama diberi Dr. Ahmad Zulhairi. Tapi malam ini kita akan bersama dengan isteri beliau yang merupakan penyokong kuat doktor. Sebab doktor ni dia on call pada malam ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Amira. Waalaikumsalam. Dengar tak suara saya? Clear tak? Ya, dengar. Alhamdulillah. Apa khabar Puan Amira? Ya, Assalamualaikum. Okey. Saya wakil untuk saya punya husband. Memang live dia macam ni lah. Memang setiap kali kalau Dr. Vida minta dia berucap kelas ke, memang sama ada on call ataupun post call ke, memang macam tu dah lah seorang doktor yang sama belajar. Kita nak share macam mana doktor yang DD macam tu boleh buat naik jadi DD. Macam tu. So saya nak serahkan kepada Puan Amira, boleh kongsilah macam mana doktor yang sangat sibuk pun boleh naik jadi DD. Saya ni sendiri pun boleh naik DD. Silakan Puan Amira. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Saya punya suami ni
kenal QM melalui doktor juga, which is Dr. Shah. Kawan satu hospital dengan dia. Kenal waktu dia tengok selalu Dr. Shah tu post-post di social media, tapi dia macam yang dia macam yang tak ada berminat pun. Cuma bila satu hari tu kami dapat jumpa Dr. Shah tu secara offline berdepan. So Dr. Shah tu explain apa pasal QM semua. Dan saya tak berminat, masa tu saya pun dengar juga dan saya tak berminat. Tapi saya punya suami ni diam-diam dia dalam 2 hari dia study all out QM diam-diam. Saya tak tahu langsung. Okay, dia langsung tak beritahu kat saya pun tak tahu langsung yang dia berminat, dia pun tak cakap apa-apa. Dalam few days after that, dia beritahu saya yang dia dah sign up QM. Saya pun macam, tak apalah, dia sign up saja pun, bukannya dia beli pun, macam tu kan. Tiba-tiba, dia beritahu kat saya, dia dah beli a few units of GAE 10. Bukannya sikit je, maksudnya macam bukan 1 unit, bukan 2 unit, dalam 3, 4, 5 unit jugalah dia beli tu. Which is, dia gunakan semua saving yang the only saving yang kami ada. Betapa yakinnya saya punya suami ni nak dengan QM ni. Dan memang saya marah lah kat dia sebulan tu. Memang saya betul-betul marah. Kalau siapa yang pernah tengok video Pak Azad yang wife dia tu marah. Pak Azad pergi beli emas pakai duit wife dia tu. Macam tu lah. Cuma saya bukan duit saya punya, bukan duit saya, duit suami saya. Tapi saya marah sebab saya rasa macam QM ni is too good to be true. Macam scam. Saya tak katalah dia scam, tapi macam too good to be true. Mana boleh company nak bagi kita free commission tinggi, nak bagi kita free profit GAE macam tu kan. Memang tak ada kat Malaysia ni, memang tak ada kat Malaysia. So untuk orang yang macam saya yang tak study pasal QM, I'm not ready for this company yang betul-betul as tadi cikgu yang first cakap, dia betul memihak kepada pengguna. So saya tak study pasal QM, saya tak accept QM. Sampai bulan the next month, saya punya husband buktikan dia dapat jadi dealer. Daripada dia masuk bulan 5, bulan 6 tu dia jadi dealer. Lepas tu dia dah start dapat payout. Bila dia start dapat payout tu, masa tu dia seorang-seorang susun strategi. Saya tak terlibat dengan strategi dia. Saya cuma tolong dia promote dekat saya punya social media. Kalau ada orang nak join QM, saya akan bagi referral link suami saya. Saya tak bagi saya punya referral link sebab saya rasa saya still tak trust QM. So saya tak nak terlibat dengan QM. Semua saya punya suami yang buat strategi macam mana dia nak cari introducer, macam mana dia nak naik. So once dia jadi dealer dan once saya nampak gaji dia yang pertama sebagai dealer iaitu dalam RM399 macam itulah, tapi tak banyak pun. Tapi untuk kami yang tak senang ni, saya rasa macam wow, 300 lebih tu banyak untuk dah boleh beli barang dapur untuk 2 minggu lebih. Untuk saya yang housewife ni, saya rasa macam not bad kan. Baru jadi dealer awal-awal tu. Tapi saya still lagi tak aktif, saya still tengok je daripada belakang. Dan semua strategi memang saya punya husband daripada awal lagi dia dah susun strategi macam mana dia nak naik dealer. Dan once dia dah jadi dealer, dia susun strategi macam mana nak lahirkan dealer. Dia tak target DD lagi, tapi dia target macam mana nak lahirkan dealer. So orang yang dia target adalah saya lah. Saya lah dealer yang dia nak lahirkan tu kan, sebab saya orang yang terdekat dengan dia. So dia paksa saya. Dia hari-hari dia push. Dia macam, okay buat macam ni. Dia yang akan susun strategi. Okay, hari ni dia akan cari siapa saudara-saudara terapat saya yang macam cikgu cakap, yang ada potensial, ada duit. Dan bila kita present kat dia idea ni, dia boleh terima QM. Dia padahal tu saya punya saudara. Tapi saya punya suami yang tolong listkan. Dia yang listkan siapa. Saya tinggal tolong approach saja. Tapi saya pun tak approach sebab saya macam takut-takut sebab saya tak study tentang QM. Tapi suami saya dah buat list tu, saya pun macam tak apalah, layanlah, saya pun post kat saya punya social media. Dan alhamdulillah saya ada itu ada orang pertama yang join, iaitu saya punya makcik saya sini, makcik kandung saya. Dia pun join sebab dia kata dia nampak saya post kat social media dan dia join sebab saya ni anak saudara. Dia kata kalau QM ni scam tak apalah, hang anak saudara aku akan tipu, tak apalah anak saudara aku tipu sendiri bukan orang lain, tak apa. Dia join, dia beli GAE sebab saya anak saudara dia. Punyalah dia trust kat saya sampai tahap tu lah. So kita pun macam, masa tu kami macam happy. Oh tak sangka kita post kat kita punya WhatsApp status ada orang berminat, ada orang nak beli. Walaupun kita pun tak faham sangat nak explain kan. Terharu. Dan benda tu buat saya rasa macam okay, saya akan start, saya pun keep on promote. Sebab saya punya husband keep on push saya untuk jadi dealer. So daripada awal lagi saya susun strategi dan alhamdulillah saya dapat jadi dealer bulan 1 baru-baru tahun ni. Tu pun saya tak berminat. Saya join pun last year bulan 5 sama dengan saya punya suami. Saya tak minat sampailah last year bulan 12 hujung tahun. Saya punya suami punya income as a dealer dapat RM5,000. Masa tu saya macam
RM5,000 tu sama dengan income saya punya suami basic gaji doktor. Maksud saya sebagai isteri ni terbeliak lah biji mata kan. Siapa nak bagi bisnes yang you buat pasif, you just promote kat you punya social media, tapi you dapat income you sama dengan gaji basic doktor kat hospital yang you kena berpeluh-peluh treat patient kan. Macam tu. So saya terbuka hati dan saya pun serius buat QM. The first month saya buat QM tu, the first month this year saya jadi dealer. Dan suami saya dah start push. Suami saya start push saya untuk saya jadi dealer dan saya hasilkan dealer pula. Kan? Dia dah push saya supaya saya jadi dealer. Saya jadi dealer, dia push pula so saya jadi hasilkan dealer pula. Dan alhamdulillah bulan Februari tahun ni saya dah hasilkan dealer saya yang pertama. Maksudnya, dan siapa dealer tu? Dealer tu adalah saya punya makcik sendiri yang tadi tu beli JA. Dia kata tak apalah, kalau scam pun QM scam saya. Anak saudara saya scam saya kan. Dan dia lah saya punya dealer pertama. Dan saya nak share apa strategi saya punya makcik. Makcik saya ni accountant tau, bukan orang yang tak ada ilmu. Dia orang yang memang figure, maths dia memang hebat lah. Dia punya, once dia dah faham sistem QM ni, dia daftarkan semua saya punya sepupu-sepupu, kayaknya anak-anak saudara dia lah. Dia daftarkan semua dia punya sepupu-sepupu dia yang lain, sepupu-sepupu saya yang lain masuk bawah dia. Okay, dia belikan GAE untuk setiap anak account untuk anak-anak saudara dia tu pakai duit dia sendiri. Supaya anak-anak saudara tu dapat tengok when you beli GAE, bila you profit, how much you dapat profit, how much you boleh aim. Okay, bila you rugi macam mana, so that they can see in their account by themselves. Tapi duit makcik saya lah, dia pinjamkan duit dia dulu. So bila start anak-anak saudara dia nampak, oh bila profit dapat 500, dapat 800. So terkejut lah anak-anak saudara saya tu kan. Oh, apa yang Mira cakap, apa yang Dr. Zul cakap tak tipu, betul lah. Benda ni memang legit lah. So once they see, and makcik saya pun dah profit, dia pun withdraw lah semua profit tu kan. Dia pun transfer balik ke JSA dia. So kosong lah semua akaun anak saudara tu kan. Bila dia nampak kosong, anak saudara dia macam, tak jadi ni. So dia pun start beli JAE. Tu cara dia. Tu orang lain cara-cara dia. Cara suami saya, dia push. Hari-hari dia check. Okay, orang ni ada potential ni. Okay, jom kita approach dia. Okay, orang ni saya rasanya kita boleh promote dia secara macam ni. Okay. Makcik saya dia buat secara lembut, dia ada modal, dia pump kat dalam orang tu punya account, dia layong kat orang tu, tengok orang tu punya, dia bagi orang tengok profit, lepas tu dia ambil semua tu balik kat dia. So orang tu tinggal kosong saja kan. So orang tu kan fikir, kalau lah tu duit aku dah dapat dah profit sekarang ni. So orang akan menyesal dan orang akan start buat. Bila dah start buat, yang beli bukan sikit-sikit, sekali beli 3 unit, sekali beli 4 unit. Macam tu. So depends on you how you nak create you punya strategi, ikut you punya audience. And then lagi satu, saya punya suami ni, dia jenis yang macam dia very organized. Dia akan buat file Excel, dia akan copy semua dia punya list member yang dalam dia punya QM client member dia tu. Dia akan buat list priority. Siapa yang top yang dia nampak ada effort, yang nampak menuju yang rajin beli GAE, yang ataupun tak beli GAE pun yang ada selalu beli JSA yang konsisten. Kita akan personally contact dia, kita akan personally guide dia. Walaupun dia tak nak, kita akan still guide dia, guide untuk dia jadi dealer. Walaupun dia tak nak, tak apalah, tak rasa pun nak jadi dealer, kita cukuplah cakap introducer ni, ramai je kami punya dealer. Kami punya team sekarang dah ada, alhamdulillah dah ada 8 orang dealer. 8 ni semua tak ada seorang pun yang aim nak jadi dealer sebenarnya. Semua tu sekadar nak profit melalui GAE sahaja. Tapi kami personally, kami akan keep macam, tengok ni, kami punya gaji bulan ni macam ni. Kalau hang dah dapat gaji banyak ni, rugi, kami buat part time saja. Sebab saya pun housewife, saya homeschool, saya punya anak sendiri. Anak saya 5 tahun baru pergi ke sekolah. So daripada 0 to 4, saya homeschool anak saya kat rumah. So saya pun quite busy dekat rumah. Saya pun lagi busy. So masing-masing busy, tapi kita buat ni sebagai part time. Part time pun dapat 5K, 6K, okey lah kan. Siapa nak bagi untuk you punya part time ni macam ni, yang you just post kat social media. And lagi satu, you determine you punya strength. Macam saya punya suami saya, dia very introvert. Kalau saya rasa kalau dia tak on call pun, dia takkan cakap malam ni, dia malu. Dia sangat-sangat pemalu. Sebab tu lah sikit-sikit dia pass kat saya. Tapi kebetulan memang kalau time Dr. Vida suruh cakap, dia memang on call. So memang rezeki saya lah, saya akan cakap kan. So sebenarnya dia introvert, dia takkan cakap, dia malu, tapi dia hebat daripada segi berfikir. Dia hebat daripada segi dia susun strategi. So dia everyday dia akan keep on renew dia punya strategi dia. Ikut yang latest apa yang dia akan keep on renew dia punya strategi dia. Dan dia akan bagi saya, dia akan inform saya, dan saya adalah orang yang extrovert. Saya adalah orang yang akan buat action pada strategi dia tu.
Dia pergi kerja, dia akan bagi saya list-list apa yang saya kena buat, saya tinggal buat. Okay Mira, pagi ni you tolong call customer service, update kenapa customer ni belum KYC, belum approve. You call customer service, kenapa customer ni macam ni. Saya lah orang yang akan selalu call customer service, akan tanya pasal saya punya klien. Jarang-jarang saya orang call sendiri sebab saya punya members belum ramai. So saya sendiri boleh call QM bagi pihak saya punya klien so that I can mudahkan kerja mereka kan. So itulah saya punya tugas, membantu saya punya suami daripada segi nak develop team tu. Dalam grup WhatsApp pun, saya punya suami jarang-jarang sekali post, tapi dia rajin membaca. Orang yang introvert ni dia rajin observe, dia rajin membaca, dia rajin benda yang kecil-kecil tu dia rajin. So dia lah yang akan rajin baca news pasal gold, news pasal trend, info kenapa harga naik, kenapa harga turun, apa jadi kat US, apa jadi dekat bank, semua. Dia rajin baca and dia akan inform kat saya dan saya akan change the narrative in a more simpler words so that saya akan bagi tahu kat saya punya grup-grup WhatsApp. Okay, hari ni harga macam ni. Kenapa harga macam ni? Saya akan explain. So that members dalam grup tu ada knowledge, bukan sekadar tahu membeli emas tapi tahu basic knowledge. Kenapa berlaku pergerakan harga emas ni? Sebab kadang-kadang dia tak faham. Bila baca dalam baca bahasa Inggeris kan, news school bahasa Inggeris, orang tak faham. So kita cuba untuk mudahkan kita punya klien-klien kita. So macam tadi cikgu yang first cakap betapa penting kita susun strategi ya. Jangan harap you nak naik DD kalau you tak ada strategi. Sangat-sangat penting strategi tu. And then saya punya suami saya pula dia memang sangat-sangat busy. Saya cakap satu orang dia terlalu busy. Seminggu 6 hari selalunya dia kerja. Dia ada masa 1 hari saja free. 1 hari saja untuk dia rehat. So untuk dia nak fokus kat QM tu tak boleh sangat. Tapi saya lah orang yang akan rajin pergi kelas-kelas QM. Macam dulu kalau macam ada kelas QM dekat Kelantan. Kami sebab sekarang dia sambung di USM Kelantan. Saya lah orang yang dia akan hantar untuk pergi ke kelas. Saya bawa anak sekali. So mesti rehat di rumah, bayangkan ya. So mesti penat kerja. Okay, malam-malam hari Isnin, Rabu, Jumaat kadang-kadang ada kelas. Sekarang QM dah ada office tau di Kota Kelantan, Kota Baru. Every Monday, Wednesday and Friday ada kelas 9 malam. Tapi tu ada team lain tapi we are free to join. Any team boleh join. So you bayangkan saya bawa saya punya anak yang kecil 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun pergi kelas QM tau. Duduk depan sekali. Kalau kan macam annoying lah sebab you bawa anak lepas tu pergi duduk depan pula kan. Tapi sebab kita nak ilmu tu, saya pergi duduk depan juga. Sebab kita nak duduk dekat dengan kita punya speaker kat depan tu kan. Anak saya bising pun terpaksalah bagi distraction sekejap kan sebab kita nak ilmu tu. Saya akan pergi kelas, saya akan sedut apa-apa yang cikgu ajar kat kelas tu and then saya balik, saya discuss dengan saya punya husband. Okay, apa yang saya cakap, apa yang saya dapat content daripada kelas ni and then saya punya husband akan fikir apa next strategi kita. Macam tu saya pergi kelas Datuk Zam dekat KB tu, dia pesan tolonglah kena ada file. Macam cikgu tadi yang second bagi tahu cikgu Ida ke cikgu Ina tadi. Tolong kena ada file. Walaupun kita ada MacBook ke Mac Pro ke apa ke, kalau once tak ada bateri, no point. Maksud saya macam, sebab kita orang muda, saya rasa macam, of course lah kita akan prefer teknologi. Sebab macam slide-slide, buku-buku ni macam rasa macam outdated kan. Tapi saya buat juga, walaupun saya rasa macam benda tu kuno, saya buat juga. Dan memang ada. Memang saya pun ada files, okay. Dan memang ada files yang memang saya sediakan files. Dalam ni memang semua ada slide presentation yang Dr. Vida post kat dalam kita punya group. Memang saya pun print dan kita pun kena selalu update lah. Kadang-kadang macam bila dulu kan kita punya GSA by Isra. Okay, now no longer by Isra. Okay, by yang Tawafuk pula. So kita change, kita tukar, kita kena update. Tapi saya buat dan bila saya buat tu, saya buat semalam, contohnya saya buat semalam, hari ni saya jumpa satu klien, saya dapat close klien tu dengan slide yang saya print tu. Bayangkan saya kutuk-kutuk ID kata kuno print slide ni. Tapi yang saya kutuk tu esok tu saya dapat klien baru. So jangan main-main dengan kita rasa macam buat kad je pun, buat flyers je pun, tapi actually it works. So now saya punya husband ni betapa dia ni very innovative, very strategic. Dia siap pergi sekarang ni, dia siap pergi website Canva, dia siap pergi edit lagi kita orang punya banting sendiri. Dia rasa macam banting yang HQM provide tu bagus tapi tak sesuai untuk orang di Kelantan sebab orang Kelantan ni mostly kalau bahasa Melayu pun bukan bahasa, betul tak Drena Huda? Kalau bahasa Melayu pun bukan bahasa Melayu yang baku, dia pakai bahasa Melayu yang lain. So saya punya suami ni dia bahasa dia juga. So kita kena mix around dengan kita punya siapa surround you. So dia edit buat banting design baru and then flyers design baru, caption kataan-kataan lain yang dia rasa boleh capture orang Kelantan punya attention. So kita dalam proses kita dah siap edit dalam proses nak printing dan juga also name card
So kita try, mana kita nak tahu kan, sebab you tengok surrounding you, macam rumah saya ada pasar malam. So situ area-area yang saya dah dari situ almost setahun, ruginya kami tak take advantage, kami tak letak banting dekat kami depan rumah. Padahal student USM selalu lalu lalang. Doktor-doktor USM selalu lalu lalang pergi pasar malam. Tapi we never think of that idea. Tak pernah terfikir. Sampailah saya pergi kelas Datuk Zam tu, Datuk Zam cakap, approach sahaja strangers dengan files, dengan buku, dengan any source yang you boleh ada. Jangan depends kat laptop saja, sebab laptop tu macam you kena pergi kat orang tu personally baru you boleh buka laptop you macam susah you nak approach strangers kan. So dia kata macam you sambil pergi pantai, sambil kita pergi bawa pada mainan, kita bagi je flyers tu. Saya rasa macam malu, tapi saya try. Saya dalam proses nak try benda tu. Kejap. Okay, tu antara step-step untuk saya punya suami untuk jadi DD lah. Dia memang yang sangat-sangat berstrategi, dan tapi dia tahu dia tak mampu, dia terlalu sibuk, tapi dia sub dekat saya. So kalau you orang yang busy, you still mampu dapat passive income through QM. You pandailah, you bagilah sikit-sikit task-task tu dekat you punya teammates kan. Kalau you tak mampu nak buat macam ni, you bagi kat teammate yang ni, sama-sama buat. Macam Dr. Vida dah sukses, dia bagi dekat trainer Huda sikit, dekat SM Fairuz sikit. So that's how we delegate our task. Kalau you tak mampu, you busy, you still boleh dapat income dengan QM. There's no reason you tak boleh kalau you busy ataupun you tak ada duit. Suami saya adalah contoh orang yang busy tapi boleh sukses dengan QM. Saya adalah contoh orang yang tak ada duit sebab saya housewife, tapi saya boleh jadi dealer dengan QM. Boleh. Semuanya cara you susun strategi lah. Kalau you orang yang ada modal, senang you pump pakai akaun saudara-saudara you, pakai duit you. Macam saya punya makcik kan, dia ada duit, dia beli je kat akaun anak-anak saudara dia. Itu cara orang yang ada modal. Kalau tak ada modal, macam cara kami lah. Kita buat banting, kita buat flyers, kita buat buku. And then penting ya, untuk setiap orang yang nak jadi dealer ataupun orang yang nak introduce, you kena ada at least satu physical gold yang at least 0.01 gram lah. Yang kecil tu RM30 je pun. You kalau you physicalkan, sebab bila saya dah start bawa carry around physical gold tu, baru orang start macam, oh QM ni betul-betul ada physical gold rupanya. Ya kan, macam beli online atas paper, orang terkejut. Ramai lagi. Kita tahu QM ada physical gold, tapi orang luar ramai yang tak tahu. Orang luar ingat kita ni sekadar macam trading forex macam tu je, atas paper je. Orang terkejut. So kalau boleh janganlah kedekut. Spend sikit duit you untuk ada physical gold, ada print sikit slides, print sikit everything untuk tunjuk ke orang. Kalau tak mampu flyers, print je dulu slides yang. Tapi flyers murah je kan, Dr. Wida jual RM20 je, betul tak? RM10 untuk 100 keping. Murah. So memang boleh sangat kalau nak order. Kita kalau especially orang-orang muda, memanglah kita fokus kat social media. Kalau strength you pandai edit video, then go for it. Kalau strength you bukan edit video, ambil cara fizikal. Dr. Vida dah bagi semua dah. Kita minta je nanti dalam grup WhatsApp. Flyers, buku, semua dah ada. So gunakan. Macam saya ada anak kecil, so untuk saya nak edit video selalu tu I don't really have much time tu saya edit dan saya nak post and saya nak record. Saya selalu bising around saya kan. So saya fokus on offline lah. So you cari you punya strength you macam mana, and you fokus kat strength you tu. Macam tu. Tapi yang penting jangan dekat social media tu jangan stop posting lah. Keep on posting kat social media. Saya pun macam ada hari yang saya down, saya punya suami saya akan boost up. So cari orang yang selalu boost you bila you down. Macam tu. And kalau Dr. Vida buat tour kat negeri you tu, free lah, jangan tak free. Dr. Vida spend duit dia sendiri tahu untuk nak buat tour tu. Kalau once you dah pergi kelas, once you dah pergi physical tour ataupun any physical class QM, you akan addicted. You lagi nak pergi sebab betul you nak aura tu. Kalau you sembang-sembang dengan orang kat kedai kopi, dia tak sama dengan you punya aura you pergi ke kelas QM, tak sama. Saya walaupun saya dah faham apa tu GSA, GCA, GAE, saya still pergi kelas QM dekat office KB tu. Sebab seronok. Kita nak aura tu. Okay. Alright. So tak puas sebenarnya nak dengar Puan Amira ni, walaupun bukannya speaker sebenar berkongsi dengan kita pada malam ini, walaupun isterinya, tapi saya dapat merasakan aura, kuatnya sokongan. Orang kata nak pergi jauh perlu ada teamwork. Nak pergi laju dia macam ni Huda.
Dia macam ni Huda. Kalau duit isteri, duit suami kan duit isteri. Kita kena buat had. Kita kena buat had. Saya setuju. Okey, Puan Amira. Jadi kita sokong partner kita. So sebelum kita beralih kepada speaker yang keempat ni yang tak sabar nak berkongsi, saya nak tanya, Puan Amira sebenarnya berasal dari mana? Saya Kedah, saya punya suami orang Terengganu. Sekarang duduk di Kelantan sebab bekerja. Bertugas dekat Hospital Kota Baru ke HUSM? HUSM. Ya. HUSM. Alright. So kita tak sempat nak berkongsi lebih panjang lagi dengan Puan Amira. Mungkin Puan Amira boleh berkongsi lagi untuk slot minggu depan. Untuk produk boleh ke Puan Amira? Terus kat sini. Saya close terus kat sini boleh nanti nanti kita close kat DM, kita close kat WhatsApp. Alright, thank you Puan Amira. So terima kasih sebab berkongsi pada malam ini. So kita tak ada banyak masa dah. Kita nak beralih kepada speaker yang keempat ni, speaker yang tak asing lagi. Selalunya speaker ni kalau dia berkongsi saja, bila kita up ke poster dia untuk berkongsi, pasti ramai yang datang join. Jadi kita nak bersama dengan speaker kita yang ketiga ni. Speaker yang sangat ceria. Seorang speaker yang juga merupakan seorang pensyarah dekat salah sebuah universiti dekat Melaka, Alor Gajah, iaitu Tuan T.S. Haji Hilmi Bakar ataupun lebih dikenali dengan Sir Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Apa khabar? Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar tak? Alhamdulillah dengar, Sir. Harap-harap boleh dengar. Rasa sangat seronok dapat bertemu Sir lagi sekali. Sir ada dekat Pantai Timur, betul ke? Betul. Buat masa ni saya ada di Kuala Terengganu. Semalam ada di Kelantan dan hari ni ada dekat Kuala Terengganu. InsyaAllah besok kita gerak ke Pahang pula. Kita curi-curi masa. Mana ada masa sebab Puan Huda cakap 20 minit je. Okey, kita spend masa 20 minit kat sini. Okey. Sir bergerak ke Pantai Timur ni atas urusan kerja ataupun nak pergi close prospect ni? Ada campur-campur. Semua ada. Tapi sebelum tu nak cakap terima kasih Puan Amira perkongsian yang menarik tadi. Saya type tadi tips-tips yang Puan Amira tulis tu. Seronok saya. Alright. So saya tak nak buang masa. Saya kecewa sebab saya nak jumpa Sir. Saya sangat berminat Sir. Kalau Sir saya mesti join. InsyaAllah nanti. Kelantan masa Sir di Kelantan ni. Tak apa, nanti kita cuba berkumpul masa family day TGC ke, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Alright, so saya tak nak buang masa. Saya yakin dan pasti ramai sangat yang berada dekat sini tak sabar-sabar nak dengar cerita dari Sir. So saya serahkan kepada Sir teruslah untuk perkenalkan diri sedikit dan bagaimana perjalanan Sir dekat Quantum Mechanics. Silakan Sir. InsyaAllah, terima kasih Puan Huda. Okey, kita ada masa tak banyak. Sekarang dah pukul 10.18. Saya ramai orang dah penat dah tidur. Tapi session saya ni saya harapkanlah kalau jadi interaktif, saya suka Puan Huda. Kalau ada sesiapa yang nak tanya dekat chat panel, sesiapa nak on mikrofon ke nak tanya, nak berbual-bual dengan saya pun saya suka sebab saya malam ni kan is a sharing session kan Puan Huda? Ya, betul. Betul. So macam bebaslah dekat sesiapa yang ada sebab saya rasa perkongsian saya ni tak ada format lah. Kita kongsi apa yang saya tahu, apa yang saya rasa seronok dengan Quantum Method adalah pengalaman saya sepanjang bersama dengan Quantum Method dan ada few tips lah. Yang ni few tips yang saya selalu bagi dekat team saya. Tips-tips hari ni instead of bagi kat team saya saja, saya nak share juga dengan semua orang yang dekat dalam ni. Alhamdulillah saya tengok dalam ni ada 162 orang. 192 orang. Boleh tak saya nak tengok yang masih segar malam ni, siapa lagi yang masih alert? Boleh tak tulis dari mana dulu? Boleh tak tulis dengan saya? Anda daripada mana? Tuan Puan daripada mana? Tulis degree. Alright, dan puan-puan boleh respon. Laju. Orang Melaka, Kajang Kedah. Ni semua alert ni. iPhone KB. Hai orang KB, Sepang, Johor, Kelantan, KL, Ceras, Alor Gajah. Kita pun Alor Gajah juga ni, Perak. InsyaAllah ramai. Alhamdulillah. Kelantan, semalam saya kat Kelantan. Masjid Tanah, Batu Pahat, Ipoh. JB, Kak Ros dari Kota Tinggi, Putrajaya Melaka. Orang Melaka kita boleh jumpa. Oh, saya ingatkan ramai dah tidur. Alhamdulillah. Ramai masih alert. Hebatlah. Hebat. Orang-orang hebat semua kat dalam ni. Alhamdulillah. Okey. So, Puan Huda,
kita berbual. Hai Zeti. Alright, tak sabar nak dengar insyaAllah. Saya kongsi benda simple-simple. Saya rasa semua orang pun dah tahu benda saya nak kongsi ni. Okey, ada beberapa lah. Saya ada beberapa benda yang saya nak kongsi. Saya tips lah. Tip-tip saya ada macam 4 tips saya nak share dengan semua orang. Okay, dan saya rasa Quantum Metal memang platform yang sangat seronok buat. Macam tadi saya dengar speaker sebelum ini pernah cakap yang ada join few multi-level lah, pernah buat business macam-macam. Saya pun involve few multi-level dan few other businesses, dan saya rasa dekat Quantum Metal antara yang senang nak buat, yang sangat senang nak buat. Saya rasa rugi kalau tak buat daripada botap. Share tab GC Allah Akbar, saya lupa nanti kita share. Okay. Nanti kita share. Yang penting kita dah ada dekat dalam platform yang betul, insyaAllah, yang betul, yang mudah. Okay. Dan saya nak kongsi tips lah. Saya rasa semua dekat dalam ni, semua 158 orang yang dekat dalam ni, semua orang yang sangat confident, yang dah yakin dah pun dengan Quantum Metal. Dah tak payah lagi saya nak cerita kita pasal produk lah, pasal company, tak payah. Okay. Tapi ini antara benda penting yang saya belajar dalam Quantum Metal dan few other businesses yang saya dah run. Ini adalah benda yang saya belajar. Untuk berjaya dalam mana-mana usaha, nombor 1, you kena cari mentor yang betul. You need to find a good mentor. You kena cari mentor yang bagus. Contohnya yang join dalam ni ramai adalah kita semua yang ada kat dalam Quantum Metal, kita ada our own introducer kan. Kita ada introducer kita. Nanti kita selalu cakap, tak gunalah introducer aku ni, introducer memang tak guna. Call semua tak, call tak jawab. Lepas tu, bila tanya tak tahu. Bantai semua tak tahu aja. Okey. Tak apalah, biarlah introducer kita tu. Yang nak berjaya sekarang kita kan, kita pergi lagi satu naik atas. Cari lagi orang atas. Saya sendiri mencari sampailah saya jumpa mentor yang bagus, mentor yang selalu bagi saya positif aura, semangat, dan banyak guide saya tentang ilmu dekat dalam Quantum Metal ni semua. Alhamdulillah, betul. Tips yang paling penting, mesti kena ada mentor yang betul. Itu nombor 1. Okey? Apa yang Puan Huda tu tulis tu penting. Sebab saya rasa kita dalam dunia ni kita tak boleh bergerak seorang-seorang. Saya suka pegang satu orang cakap, bukan peribahasa lah, kata-kata orang kan. Kalau you nak pergi laju, you boleh pergi seorang-seorang. Tapi kalau you nak pergi jauh, you kena gerak ramai-ramai. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Maksudnya saya dengan tim saya rasa saya kena jaga tim saya kena hormat mentor saya, siapa-siapa yang ajar saya pegang. Benda tu, so saya rasa sebab saya nak pergi jauh ni, saya nak pergi jauh, sejauh-jauh ni yang boleh ni. Okay, saya nak tarik tim saya sekali, jom kita nak pergi jauh sekarang. That's why pada saya, good mentor tu penting, nombor 1. Nombor dua, yang selalu orang cakap orang nak berjaya, orang nak duit, orang nak itu, orang nak ini, semua kita nak. Kemahuan tu tinggi. Tapi kita ada satu benda yang kita kurang. Kita kurang knowledge. Kita kurang ilmu. Bila kita ada ilmu, insyaAllah kita boleh senanglah, malu hilang, nak explain ke orang pun senang. Knowledge is key. Okay, nombor 1 tadi saya cakap, find a good mentor. Nombor 2, knowledge. Kita cakap kita nak berjaya. Kita cakap kita nak tahu, nak berjaya lah dekat Quantum Metal ni. Tapi kita tak nak belajar pasal produk. Tak nak belajar pasal produk, tak nak belajar pasal company, tak nak belajar pasal bila nampak ada komen-komen orang, tak nak belajar. Dalam Quantum Metal ni, bagi saya lah, sepanjang saya bersama yang tak sampai setahun, dah almost 1 year lah. Sepanjang hari saya bersama Quantum Metal adalah hari saya belajar. Belajar apa? Belajar dapat soalan daripada orang, dan kalau saya tak tahu, saya belajar mencari tahu. Okay? Kena ada cari ilmu. Attend dah kelas, tolonglah yang ada kat dalam ni, yang ada 158 orang kat dalam ni, attend kelas tiap-tiap minggu. Boleh tengok muka Puan Huda yang cerita tiap minggu dia ada. Okey, saya rasakan kalau cakap pasal produk, pasal syarikat, pasal tips and everything, tanya Puan Huda. Dia tu saya rasa dia paling tahu di kalangan semua yang ada kat dalam ni. Sesiapa pun saja tiap minggu datang kelas. Okay, so knowledge tu nombor 1 paling penting. Sebab bila kita nak cerita dekat orang, kita tak ada knowledge, kita tak yakin nak cerita dengan orang. Kita tak confident. Okay, kalau kita ada ilmu, insyaAllah kita yakin nak cerita dengan orang. Nombor 2 pun, saya nak cakap, bila kita ada knowledge, tadi confident, kita tak malu nak cerita dengan orang. Kita dah bersedia pun, sesiapa pun yang nak datang jumpa kita, insyaAllah kita ada ilmu, ada benda yang kita rasa kita nak kongsi dengan orang. Dan bila cakap pasal knowledge ni, saya suka guna konsep jangan berasa diri tu bagus, jangan berasa diri tu hebat, misal serba tahu.
Okay, saya suka guna konsep saya nak berkongsi dengan orang. Saya dah dapat ilmu. Saya dapat ilmu daripada orang. Semua orang ni. Dengan Puan Buddha, dengan Dr. Wirda, dengan hari ni dengan Puan Amira. Saya belajar dengan Cikgu Zul tadi, Cikgu Ani semua kan. Saya belajar, saya dapat ilmu daripada orang. Bila orang tanya saya apa-apa, konsep saya cerita je. Kalau tak tahu, saya cakap tak tahu dan saya cakap insyaAllah saya akan cari tahu. So saya tak takut nak cerita dengan orang. Kita jangan takut dengan orang sebab kita rasa kita the best. Kita paling bisa serba tahu. So kita nak elakkan orang tanya yang kita tak tahu, kita rasa kita jadi tak nak cerita dengan orang. Cerita dengan orang. So knowledge is key Okay, betul Puan Lina, insyaAllah knowledge is key. Okay. Nombor 1, nombor 2, kalau you dah ada good mentor, mentor ni sangat penting tau. Dia tu adalah kita punya support system. Support system. Okay, kalau katakan kita down, tipu lah, kita manusia, tak buat quantum mental pun dekat office, kita kadang-kadang emosi kita naik turun. So kita kena ada kawan, betul tak? Kawan atau someone yang jadi kita punya support system. Dan our mentor is the best support system. Sebab dia dah lalu dah semua benda yang kita dah lalu. 1, dah ada mentor. 2, you dah ada knowledge. Ya Allah, you dah ada 2 benda ni. Saya rasa you selangkah je lagi, beberapa sikit je lagi you nak teruskan, you nak berjaya. Saya menemui jalan jadi Didi untuk jadi dealer developer dalam jalan yang agak mudah. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Nanti saya cerita pasal Allah mudahkan tu macam mana pula Itu tips nombor 4. Okey, tips nombor 1 dah bagi, tips nombor 2 dah bagi. Ini tips nombor 3. Tips nombor 3, saya akan selalu guna istilah shameless promotion. Buat promosi tak tahu malu. Memang tak tahu malu. Kalau you malu dengan produk you, you tak akan boleh jual produk you. Okay? Apa yang kita cakap? Shameless promotion. Buat je promosi tanpa rasa malu. Sebab ada orang rasa malu macam, aku ni, okay, untuk pengetahuan tuan-puan, saya ni adalah seorang pensyarah di IPTA, di Melaka, dan saya, boleh tak? Kebanyakan pensyarah-pensyarah ni, dia punya rasa, saya nak cakap ego dia akan rasa umpama malulah kalau aku nak menjual-jual ni. Macam orang cakap, kau kerja pensyarah tak cukup lagi ke duit kau? Kau tak tahu malu ke? Kau nak menjual-jual kat luar-luar tu, kau nak jual apa? Dia akan ada perasaan yang macam aku nak kena jagai muka aku ni. Okay? Tapi, apa yang penting bagi saya cakap, yang saya nak kongsi dengan semua orang, kalau saya nak cerita dengan orang benda yang best, saya jangan malu pun nak berkongsi dengan orang. Itu pun ada program meeting. Okay, itu shameless promotion. Shameless promotion ni, saya lebih, kalau saya nak hurai benda ni panjang. Shameless promotion ni jadi apa tahu? Dia jadi branding, personal branding. Kalau tuan-puan nak tahu, saya dah brandingkan diri saya ke arah, saya adalah gold advisor, quantum metal gold advisor, ataupun gold consultant. Saya tak guna perkataan consultant je nampak macam, kan saya cakap, saya tak adalah pakar, saya bukanlah orang hebat, saya orang biasa je. Tapi saya boleh tak bantu untuk menasihati. So saya gunakan diri saya sebagai branding, personal branding saya adalah Quantum Metal Gold Advisor. Kalau semua orang yang jumpa saya sekarang, orang akan kenal saya sebagai Gold Advisor, Quantum Metal Gold Advisor. Kalau bila saya balik ke kampus ataupun pergi ke office, semua orang akan saya buat branding saya macam ni tau. Orang nampak emas kat luar, orang kena ingat Helmi. Tak kisahlah emas tu brand apa. Pokong ke, Habib Jewel ke, Public Gold ke, apa sahajalah, Tome ke. Kau nampak je mana-mana kedai emas kat luar tu, kau akan ingat Helmi. Kau kena ingat Helmi. Dan bila kau nampak je Helmi, kau kena nampak emas. Selevel itu saya mengistilahkan personal branding saya dan juga shameless promotion. Saya tak malu nak mengkaitkan emas dengan apa saja perbualan saya lah. Orang ada masalah apa ke, ataupun saya nak buat posting-posting ke, saya tak malu posting. Okey, shameless promotion ni saya nak hujah lebih sikit boleh? Boleh Puan Huda? Boleh, silakan. Nanti Puan Huda bagi tahu saya tahu masa. Sehelmi tinggal 5 minit. Okey, so nanti saya... Tak apa kan tuan-tuan dan puan-puan, kita lewat sikit habis malam ini. Sebab kita bersama dengan Sir. Bukan senang ni nak dapat masa dengan Sir ni. InsyaAllah kita cuba. Okey, saya nak cakap pasal posting pasal posting. Kan tadi semua, kalau tuan-puan dengar, semua orang ada kat dalam ni, semua orang akan cakap jangan berhenti sharing. Sharing tu boleh jadi you jumpa secara face to face, macam Cikgu Ani yang tadi, Cikgu Rosan, dia akan jumpa face to face, dia akan sharing secara face to face. Sharing secara online pun sharing sajalah. Okey, nanti
Ramai pula yang cakap, lah saya tak pandai nak guna Canva, saya tak pandai nak buat posting, saya tak pandai nak buat konten, tak tahu nak posting apa. Jangan risau tuan-puan, saya yakin semua yang ada dekat dalam ni, 154 orang yang kat dalam ni, you ada dalam group, ada dalam WhatsApp group. Perasan tak dalam WhatsApp group ada senior-senior kita yang suka posting konten dia. Kalau macam dalam group saya selalu nampak cik mentor saya Anas. Anas akan selalu sharing. Selalu sharing. Tuan-puan nak tahu tak betapa pemalasnya saya? Tahu tak betapa pemalasnya saya? Saya repost saja. Saya repost sebiji tak tukar. Okey? Itulah shameless promotion saya. Okey, soalan. Nak post dekat mana? Nak post dekat mana? Post dekat status. WhatsApp status. Kan nanti kan dekat dalam WhatsApp group ada orang keluar lah emas adalah apa. Kan ada kadang-kadang keluar lah harga emas ke apa kan. Klik je gambar tu, share. Share kat mana? WhatsApp status. Nombor 1, WhatsApp status. Nombor 2, share dekat mana? Cuba teka share lagi kat mana? Cuba teka share lagi kat mana? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba teka. WhatsApp. Tulis kat ruangan chat. Share dalam grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp lah. WhatsApp, betul. WhatsApp status, saya memang buat dekat WhatsApp. Betul, IG, FB, IG story. Betul. Okey tuan-puan, saya minta tuan-puan buat apa tahu sekarang? Nanti kalau free, IG dengan Facebook, linkkan dia. So apa saja yang tuan-puan post dekat FB, dekat IG story, akan automatik keluar dekat FB story juga. Apa saja yang tuan-puan share dekat IG post, Facebook pun akan keluar juga. Linkkan tu dulu. Okay, next saya buat apa? Saya macam, tahu tak, saya ni sambil drive, traffic light merah, kereta traffic light merah ni. Ada orang share lah, Dr. Wirda dia share something lah macam, benda yang tak sampai 30 saat, saya terus macam, okay, share dekat WhatsApp status dan share juga dekat IG story. Sebab dekat IG story akan automatically dekat saya punya Facebook. Seperlu ke ramaikan friend FB? Perlu ramai. Kau add je semua. Kembang semangkuk, add je semua. Sekarang ni kalau nampak ada orang request, add je. Itu nombor 1. Nombor 2, tolong publikkan posting tersebut. Public kan? Saya tahu tuan-puan ada posting yang nampak lebih personal, lebih pribadi yang kita nak kawan-kawan sahaja nampak ataupun saudara mara je nampak. Tapi apa sahaja posting berkaitan dengan quantum metal, berkaitan dengan emas, publikkan dia biar satu dunia melihat anda. Faham tak? Sebab ni jujur saya cakap saya kadang-kadang dapat komen orang yang saya tak kenal. Orang yang saya tak kenal komen, lepas tu apa lagi, lepas spam, lepas komen PM tepi dapat WhatsApp number, dapat WhatsApp dapat call. And then bila dah dapat call, Zoom meeting je lah. Orang jauh-jauh kan, mana-mana lah, Sabah, Sarawak ke kan, Kelantan, Terengganu. Patutlah lambat nak reply mesej saya. Sorry lah Puan Huda, betul. Okey, minta maaf tau sebab saya masih bekerja pukul 8 sampai 5 tu saya kurang main handphone. Tapi lepas pukul 5 tu saya memang allocate lepas pukul 5 adalah waktu saya bersama dengan Quantum Metal. InsyaAllah. Betul kembang semangkuk, Puan, saya tak tahu Puan ke Tuan ke, kembang semangkuk boleh lah. Boleh. Add lah kawan-kawan ramai-ramai dan publikkan. Okey. Yang ni nak cakap pasal shameless promotion dan saya nak cakap dengan tuan-puan ni pengalaman saya sendiri tau. 2 bulan saya posting, 2 bulan ke 3 bulan lah. Okey. Boleh dah tu reason awal insya-Allah. Tak mula saya sayang lagi student saya sayang insya-Allah. Saya sayang dia orang semua. Okey. Nak tahu tak? Ni saya nak beritahu jujur kat semua orang. Jangan pernah berharap posting hari ni posting terus ada orang tanya kita. Kalau tuan-puan ada expectation macam tu, yakinlah tuan-puan akan kecewa dengan sangat awal. Sekecewa-kecewanya rasa macam aku ni tak ada peminat ke, aku ni tak laku ke, kenapa aku post tak ada orang like. Tuan-puan nak tahu tak? Saya post gambar makanan, saya boleh dapat 100 like. Saya post pasal emas, 5 je. Paling-paling adalah Puan Huda like 1 kat situ. Dengar. Sempat lagi. Betul. Tapi selalu post, betul. Posting aja, posting. Tapi saya nak beritahu selepas beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan yang sunyi saya posting pasal emas tu, kalau hari ni berbeza. Hari ni adalah hari yang berbeza. Mulai bila dah ramai lah. Kalau mulai hari ni,
Saya post saja, mesti ada orang PM. Saya post saja, mesti akan ada orang WhatsApp saya. Berbeza dengan 3 bulan awal, saya rasa hidup aku ni tak bermakna. Apa saja aku post, tak ada siapa yang suka. Betul Puan Syazwani. Ramai tak like tapi insya-Allah ramai akan baca. Kenapa saya tahu? Saya buat dekat story. Dekat story saya nampak siapa yang tengok. Dekat WhatsApp status, awak tahu tak dekat WhatsApp status kita boleh tengok siapa yang tengok. Ada orang hari-hari je tengok status kita tapi tak pernah tanya pun. Dan jujur saya cakap, ramai posting ni, tuan-puan, posting ni berguna untuk personal branding. So kawan-kawan kat luar, nak tahu tak? Lagi satu saya nak beritahu, ramai kawan-kawan tuan-puan dekat luar sana tu, dia melihat tuan-puan je. Aku rasa si Huda ni dah kena scam ni. Macam tu contohnya. Aku rasa si Helmi ni dah kena tipu ni. Aku tunggu je jatuh. Dah sebulan, tak jatuh lagi. 2, tak jatuh lagi. 3, dah 3 bulan. Dia posting lagi. Bila masa dia nak cakap, hidup aku dah musnah, aku ditipu di konten metal. Diorang menanti-nanti benda tu tau, kebanyakan orang. Tapi kita tak memberi good news tu kat diorang. Kita tak berkongsi good news diri kita. Untung 30%, untung 70%. Aja jadi macam tu. Bila benda tu, apa jawapan saya kalau orang cakap QM ni scam? Boleh share. Nanti yang tu memang saya akan jumpa dengan diorang, akan ceritalah. Saya akan cerita pasal produk tu dulu. So, continue sharing. Dan tuan-puan nak tahu tak? Saya rasakan dalam 3-4 bulan lepas, 3-4 bulan lepas adalah bulan yang paling sibuk di mana kalau saya posting aja mesti ada orang tanya. Orang-orang yang dulu tak percaya, yang cuma melihat sahaja dan mula tanya, Amy, boleh tak share? Kau buat pasal emas, buat pasal apa Dah mula orang tanya. Dan banyak sangat orang-orang yang rasa macam tak nak aja tu hari tu dan mula yakin kat kita. Okey, tuan-puan, saya nak beritahu lagi satu. Ramai juga kawan-kawan kita dekat luar situ, diorang dah tahu pasal konten metal. Dah tahu pun. Diorang dah tahu, cuma diorang tak tahu nak tanya siapa. Nak tanya kita ni biasa macam, aku nampak muka Helmi ni macam bodoh je. Tak naklah tanya je dulu. Dia tak nak tanya kita dulu sebab dia rasa macam, dia mungkin tak tahu apa-apa kot pasal goal. Tapi bila kita keep on posting, kita tunjuk kita punya sukses, kita tunjuk kita punya team, banyak macam kita cakap, orang makin, kita punya credibility tentang quantum metal dan tentang emas makin naik. So instead of kawan-kawan kita tu tanya dekat orang lain, ada orang tahu pasal emas, dia nampak kat TikTok. Kebanyakan kawan-kawan saya nampak dekat TikTok, nampak dekat story, dia akan nampak benda tu semua tapi tak tahu nak tanya siapa. Tuan-puan nak tak orang-orang macam tu? Jujur saya cakap tuan-puan, bila orang message, ni, kau buat konten metal yang sekarang, boleh tak share dekat aku pasal orang macam tu lebih senang closing berbanding kita pergi ke orang, bang, saya jual emas, saya buat konten metal, apa nak dengar tak? Okey, betul, nak meyakinkan orang untuk join kita dalam keadaan sangat perlu, masih sangat mencabar. Jangan risau Puan Syazwani, kita semua lalu benda tu semua. Saya, Dr. Wirda yang hebat macam tu pun, dia dah pernah lalu apa yang Puan Syazwani lalu tu. Okey? Kita kena hadap lah. Tak nak kita kena hadap. Saya rasa 3-4 bulan yang pertama tu yang sangat-sangat, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sangatnya mencabar. Di mana saya rasa diri aku terhina. Bila saya cerita ke orang, kan? Saya tanya, saya masa tu tak ada apa-apa evidence nak cerita orang. Saya cerita orang buat muka macam, jadi dah kena tipu, dah kena kencing, kuyup je kena kencing. Nampak muka je pandang kita hina macam. Okay, alright. So, yang ni satu tadi find a good mentor, 2 knowledge is key, 3 shameless promotion, nombor 4 saya nak beritahu dekat tuan-puan, saya menjawab sekali soalan yang tadi, macam mana kalau orang cakap kita scam ataupun orang memang sangat negatif, nak jawab macam mana? Ini saya nak cakap saya dah bagi 3 tips. Ni tips nombor 4. Tips nombor 4 saya adalah doa, usaha, tawakal. Saya bukan orang yang berusaha macam orang gila, tapi saya doa banyak. Saya ada keyakinan dalam hati saya perlu berdoa 80%, 20% je saya berusaha. The rest is saya bertawakal. Doa, usaha, tawakal. Saya memang doa banyak. Dan doanya bukan doa saya je, termasuklah doa mak saya. Saya sampai jumpa mak saya, mak tolonglah doa. Saya cakap, mak, apa doa mak? Sebut doa tu tak? Sebut doa tu kat orang sekarang. Kalau mak saya tak cakap, okay, orang ajar mak sekarang doa tu macam mana. Okay? Cari masa sangat. Boleh Ros. Kita doa, doa dah, kita usaha. Dan yakin pada rezeki, saya cakap tadi, ada orang cakap kalau ada orang reject macam mana? Okey, tuan-puan. Kalau ada orang reject kita, rejection tu, satu je saya tips.
jangan pernah rasa kecewa dengan rejection tu. Kenapa? Kenapa saya, okey, bukan jangan pernah rasa. Cuba buang rasa kecewa tu cepat-cepat, tak payah lama-lama. Okey, kejap aja. Sebab kita kena ingat, bila kita kongsi dengan orang, bercerita dengan orang, saya niat saya nak kongsi benda baik dengan dia. Saya nak kongsi benda baik je dengan dia. Saya tak ada pun niat nak kena close kau sekarang, nak paksa kau beli barang aku sekarang, tak. Saya ada benda best, saya kongsi dengan orang. Tapi kalau orang tak nak terima, saya punya konsep, rezeki semua milik Allah. Awak nak tahu tak saya pujuk diri saya macam mana? Bukan rezeki saya, rezeki orang tu. Rezeki kita kena usahalah buat kan? Tapi kalau selagi Allah cakap, orang tu belum ada rezeki dengan emas, dia tak akan join. Rezeki orang tu. Rezeki, hidayah, semua milik Allah. Rasulullah kalau pergi berdakwah pun tak semua orang dapat hidayah. So kita cerita ke orang, konsep dia bercerita je. Dan kalau saya bila bercerita dengan orang, saya nampak dia buat-buat muka macam buat-buat muka ke ataupun macam yakin tak yakin, saya terus akan stop dan saya akan cerita ke orang lain. Bagi saya, dalam Malaysia ni ada 36 juta penduduk. Setakat seorang tu, aku tak heran. Dan aku yakin one day kau akan jumpa. Sebab saya dah jumpa terlalu ramai orang yang awal-awal buat muka dengan saya, tapi hari ni dah register. Hari tu buat muka, hari ni dah register. Okay, so yakin benda tu, saya rasa saya dah terlebih masa yang Puan Huda. Memang terlebih masa, tapi tak apa, saya masih berikan laluan untuk Sir juga. Okey, saya rasa ada benda-benda yang tadi ramailah Puan Amira, Cikgu Ros dengan Cik Sul tadi semua dah kongsi. Betul tu, seronok gila. Ya Allah Akbar. Seronok sangat Puan Syazwani. Hari tu buat muka, esok register. Itu ada rasa dalam hati macam, ya Allah ya Tuhan, kau akhirnya kau buka juga je, kau beri juga hidayah kat mereka. Yang itu saya rasa macam tu. Lepas tu berapa je nak beli, belilah, terpulanglah. Saya rasa semua tips-tips lain, semua orang dah dapat. Last question, macam ni Red kalau selalu tanya kita, tapi dia register. Okey, Puan Zana. Ini saja saya adalah orang yang tak suka nak fikir panjang. Dah berapa ramai dah. Adalah beberapa orang dalam kumpulan saya yang diregister dengan orang lain. Saya cerita-cerita tapi diregister dengan orang lain. Orang lain cerita je tak faham. Saya cerita je faham, dia suka. Tapi hujung-hujung dia pergi dekat orang tu. Okey? Puan Zana jangan kecewa. Allah nak duga sikit aja tu. Dan saya sangat yakin begitu. Saya selalu doa dalam hati. Ya Allah ya Tuhan, kau tak apalah. Aku lepaskan satu rezeki, aku yakin kau akan beri aku rezeki lebih besar. Betul. Saya lepaskan orang tu untuk register yang 3 unit. Minggu depan tu saya dapat orang register 10 unit. Mana nak 3 unit kan, nak 10 unit tu. Okey? Dan saya melepaskan orang yang saya rasa, ya Allah, ini aku punya prospek best ni. Dia mesti boleh jadi dealer under saya ni. Hujung-hujung, saya dapat orang yang dapat jadi dealer dengan saya lebih cepat. Orang yang saya expect jadi dealer yang register dengan orang lain tu, sampai sekarang tak jadi dealer lagi. Macam bagi sedekah, betul. Kalau Puan Zana nak tahu, dalam family saya pun, saya dengan kakak-kakak saya, kita orang kaki lain-lain tau. Kaki lain-lain. Anak buah saya pun bukan under saya semua. So apa yang berlaku adalah pernah je saya cerita-cerita dengan kakak saya. Lepas tu kakak saya cakap, I nak register dengan anak dia lah. Saya cakap, tak apa, teruskan. InsyaAllah anak dia boleh guide dengan elok. Sebab kakak saya ingat, anak dia bawa saya. Tapi anak dia bawa orang lain. Tapi saya positif. Betul Syazwani, power of positivity. Mindset kita ni kena positif. Mindset saya kena positif dan saya sangat percaya pada law of attraction. Kalau kita selalu positif, banyak positif datang kat saya. Saya ada benda saya nak tunjuk dalam, tapi nak kena bangun dan duduk. Tapi tak payahlah. Tak nak tahu tak Puan Huda dengan semua yang kat dalam ni? Dia sebabkan saya ni sangat... Mestilah nak tahu, Sir. Benda ni kelakar tau Puan Huda. Benda ni sangat kelakar. Saya suka benda-benda pasal emas, cerita dengan emas orang. Nak tahu tak, saya dapat free gift. Saya belilah barang kat Shopee. Ni nak relate dengan law of attraction ke apa ni? Law of attraction, betul. Saya dapat berus gigi warna emas. Dalam banyak-banyak warna yang ada, saya dapat berus gigi warna emas. Saya cakap, okay. Betul. Dan saya banyak dapat benda warna emas sekarang ni. Sebab saya positif, mindset saya positif, saya happy je. Betul, Puan Hafizah, jangan sedih kalau terlepas. Allah kadang-kadang dia nak duga kita sikit aja. Aku nak tengok kau. Kau ni boleh tak aku duga sikit sebab aku nak bagi kau something yang lebih besar. So benda yang besar datang, dugaannya pun besar jugalah.
Tu kalau benda kecil pun kita rasa macam tak apa, insya-Allah ada. Betul, kena mindset emas. Saya tak tahulah. Saya memang kalau kawan-kawan saya, family saya cakap kau sudah lah, takkan boleh sudah. Ni pun tunjuk ada emasnya. Kalau kalau tadi Puan Amira Yusof cakap kena ada, memang kena ada. Bawa lah pergi mana-mana. The law of attraction. You bawa emas banyak datang kat you. Yang tu saya yakin. Puan Huda, sorry tuan-puan yang semua dekat dalam ni, saya tengok Puan Huda pun dah macam okey, masa dah habis 140 minit. Tak adalah. Sempat lagi kena nak tunjuk baru gigit emas tu. Buruk, yang tu kat dalam toilet lah. Tak apa. Buruk saya dapat pergi, saya macam dapat emas, and then ada saya dapat cawat emas. Warna je lah semua. Dia macam Aura okay. sangat. Yes. Sebab tadi saya kata kalau nampak emas ingat se. Kalau nampak kedai emas ingat se. Nampak se ingat emas. Okey, tuan-puan, saya lupa nak beritahu satu benda. Satu benda ni wajib buat. Semua dekat dalam ni. Sila tukar WhatsApp business. Malam ni, tiba-tiba kan bagi arahan macam, sorry ni bukan tim saya, ni tim saya siapa kan? Sorry, minta maaf. Okey, semua yang ada dekat dalam ni, malam ni, buat backup handphone WhatsApp tu. Takut WhatsApp hilang kan, nanti ada sejarah-sejarah lampau, tak nak hilang kan. Okey, guna WhatsApp business, buat label, buat nama kita tu emas. Okey, ni saya nak cerita satu cerita lawak ni satu cerita lawak tau. Bila kita pergi kursus mana-mana, mesti orang akan add kita dalam grup, betul tak? Dalam grup WhatsApp. Nama saya kat dalam tu, Your QM Gold Advisor. Saya tak nama saya Hilmi Bakar. And then bila dekat dalam grup tu, saya suka respon. Hai, cantiknya, menariknya, hebatnya awak. Cantiknya awak memang hebat. Saya suka yang keluar apa? Nak tahu tak apa yang keluar nama saya dekat dalam WhatsApp grup tu? Cuba teka. Gold Advisor. Your QM Gold Advisor. Sampai semua orang tanya, siapakah ini Your QM Gold Advisor tu? Lepas tu bila semua orang dah tanya, saya pun cakap, semua orang carikan, saya lah QM Gold Advisor tu. Sampai saya habis kursus, mesti akan ada orang register dengan saya. Mesti akan ada orang register dengan saya. Mesti akan ada. Okey, tu tips saya. Kena buat. Malam ni buat. Siapa dah guna Syarira, hebat. Masya Allah, anda hebat. Anda dah siap buat dah. Saya doakan Syarira, cepat Syarira, tata dah didi kan, suka je saya kan. Okey. Saya tak tahu saya bukan dalam ni. Okeylah, saya doakan semua orang road to merchant. Semua kerja road to merchant. Jom, amin. Okey, ada soalan, sorry. Dah ambil masa, minta maaf. Okey. RTM tu apa? Road to merchant. Road to merchant. Ya Allah, tadi aku cakap lepas tu lupa, sorry. Ya Allah. Sorry ambil masa. Rugi tak jumpa kat kabin. Saya tak tahu, kalau ada kita boleh jumpa lepak minum sekejap kan, insya-Allah. Kena turun road tour ni, sir. InsyaAllah. Dia doakan dia. InsyaAllah. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, bila berada di ranking dealer developer, sebenarnya bila masa saja, semua diri ini berpeluang untuk menjadi merchant. Jadi sama-samalah kita doakan yang baik-baik, semoga kita semua jadi merchant. InsyaAllah, amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan speaker kita yang terakhir iaitu Seimi, saya mewakili Dr. Wirda dan juga TGC ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua speaker yang berkongsi pada malam ini, terutamanya kepada Sir Imi Bakar, Cikgu Zul, Dr. Zulhairi ataupun isteri beliau tadi, Puan Amira, dan juga Cikgu Roshaiza Safarina. Dapat dekat Sir, dah jadi Cikgu Ani dah tadi, Cikgu Ina. Alright, so saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kerana berkongsi pada malam ini, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah join tepat pada waktunya, datang awal, memberi respon kepada kami semua dekat sini. Terima kasih banyak-banyak, dan teruslah berkongsi perkara-perkara bermanfaat, teruslah educate perkara yang betul, dan jangan lupa minggu hadapan kita akan teruskan dengan sesi sharing session ni pada hari Khamis, dan pada hari Isnin, Selasa dan Rabu berkaitan dengan produk, berkaitan dengan sistem dan juga reseller. Jadi teruslah ajak ramai-ramai untuk dengar bersama dengan speaker-speaker yang kami bawakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga tuan-tuan dan puan-puan juga berjaya dekat Quantum Meta ni as a consultant. Dan itu saja untuk
malam ini insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi sama-sama kita saling follow dekat media sosial, saling sokong-menyokong dan teruslah membantu orang lain untuk keluar dari belenggu kewangan. Right, so jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.